Dengan segala hormatnya, saya ingin memperkenalkan kepada guru-guru semua, iaitu yang pertama Cik Jagan Morgan, yang kedua ni Cikgu Mohtar Muhammad Aris, yang ketiga Cik Nagulan yang didatangkan khas daripada Kuala Lumpur, iaitu mewakili Sabah Publication, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Taklimat Khas Penguasaan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab, pendorongan awal kanak-kanak, keibubapaan dan pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, tanpa melengahkan masa saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Jagan untuk memulakan majlis. Sekian, terima kasih. Baik, sebelum kami mula taklimat pada petang yang pagi yang indah ni cikgu, apa khabar cikgu semua? Syukur kepada Tuhan. Saya harap semua ada dalam keadaan sehat sejahtera Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran Zakaria bin Othman, Penolong Kanan Ham Encik Rosli bin Muhammad Isa, dan Penolong Kanan Petang iaitu Encik Zaini bin Abdul Aziz, dan juga semua cikgu guru-guru yang hadir pada pagi ini. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada semua cikgu kerana mengambil masa dan berkumpul dan mengizinkan kita datang sampaikan taklimat khas ini. Baik, selamat pagi, salam sejahtera dan salam perkenalan daripada saya. Nama saya Jagan Morgan Jagan Morgan, sudah berusia 54 tahun. Sudah berumah tangga, mempunyai 2 orang anak. Dua-dua dah masuk universiti, dah keluar, sudah pun bekerja. Isteri seorang saja cikgu, cukup. Lepas tu saya ingin juga nak kenalkan rakan tugas saya, Cikgu Mohtar yang dah bersara dari Ipoh, dan juga Encik Nagulan daripada pihak pengurusan Pusat Bahasa lah. So kita dekat Pusat Bahasa ini sedang jalankan rangka lawatan pada sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan juga agensi-agensi kerajaan untuk sampaikan taklimat khas ini. Setakat sampai sekarang, kebelakangan 4 tahun, kami dah melawat lebih kurang 480 lebih sekolah dekat kawasan Selangor. Dan baru-baru 2 tahun, kita dah langkah datang ke Perak lah. Beberapa sekolah dekat Perak pun kita dah mula. Melalui sokongan padu yang baik daripada kementerian dan juga dari jabatan lah. Dan juga kita telah jalankan taklimat ni di beberapa sekolah untuk PIBG. Pasal diorang pun nak sampaikan mesej ini pada ibu bapa jugalah. So kita harap apa yang kita akan sampaikan pada cikgu pada pagi ini akan memberi sedikit manfaat pada semua cikgu And taklimat khas ini 4 topik cikgu. Nombor 1, kalau kita lihat, penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Arab. So sini kita akan buat sedikit pendedahan apa masalah tertentu yang seorang dewasa ataupun seorang anak murid ni sedang mengalami masalah dalam penguasaan bahasa ni. Macam sebutan, susunan ayat, nahwu, kekurangan perbendaharaan kata. So macam mana kita boleh mengatasi masalah tu dalam masa yang singkat lah. So kalau cikgu-cikgu nak amalkan teknik yang kita berkongsi pada pagi ini dekat anak-anak sendiri dekat rumah, saya rayukan satu saja, supaya jangan membebankan anak. Buat dalam suasana gembira tanpa ada ketekanan Yang kedua, pendorongan awal kanak-kanak. Ini khas untuk cikgu-cikgu yang masih muda lagi, masih mempunyai anak-anak masih kecil lagi. Kita boleh tengoklah apa kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pakar dalam bidang pendorongan awal, telah mendapati tahu kebolehan anak-anak tu bila anak tu masih lagi kecil. Tapi cikgu-cikgu yang dah usia tinggi, jangan putus asa. Ada peluang yang kedua dengan cucu. Kalau tidak, boleh buat lagi satu anak baru, eksperimen pun boleh lah. Tak ada masalah juga. Yang ketiga, keibubapaan cikgu. Yes sir. Sini kita akan berkongsi dengan anda semua teknik-teknik yang berkesan yang kita boleh amalkan dalam rumah kita sendiri, dalam kehidupan seharian. Bagaimana nak menarik minat anak tu untuk terlibat dalam bidang pendidikan daripada kecil-kecil, supaya dia boleh lebih berunggul dalam bidang akademik lain kali dekat sekolah lah.
And then yang keempat tu tentang pendidikan keseluruhan. Perubahan-perubahan yang sedang berlaku dalam bidang pendidikan. Kemahiran-kemahiran yang anak kita mesti kena mempunyai kalau nak bersaing mencari kerja masa depan. Pasal sekarang cikgu semua arif bahawa persaingan dekat luar tu bukan senang, begitu hebat, ya. So apa kemahiran-kemahiran yang anak-anak kita mesti kena mempunyai selain daripada akademik? Itu kita akan berkongsi dengan anda sekali lagi. So pendek kata cikgu, kita akan utamakan sepenuh-penuh ni pada pagi ini bagaimana kita boleh melahirkan modal insan masa depan dalam kehidupan hari ini. Ini yang kita akan tumpukan. 3 benda saya tak akan sentuh. 1 berkaitan dengan politik, yang kedua berkaitan dengan agama, dan yang ketiga berkaitan dengan dasar-dasar kementerian. Selain daripada itu, kita boleh soal, kita boleh berinteraktif, ya. Kalau ada apa-apa keraguan yang saya sedang berkongsi, cikgu boleh ask question, we try to share with you lah. Dan lagi satu, saya ni faham cikgu semua adalah seorang pendidik, ya. You all are educators, you all are teachers. Tapi bila cikgu semua balik rumah, cikgu pun jadi ibu bapa, betul ke? Ya, so ini hari saya akan anggapkan cikgu semua sebagai ibu bapa lah. Okay, so we're going to look at it from the parents' point of view. Apa yang kita and saya juga tak akan sentuh berkaitan dengan cara pengajaran dalam bilik darjah. Itu semua saya rasa cikgu arif. What we're going to do is looking at what can we contribute at home to make sure that the children are being encouraged to be able to participate in education in a very happy manner. Itu yang kita akan lihatlah cikgu. Okey, pakar dalam bidang pendorongan awal memberitahu pada kita cikgu, kalau kita nak jadi seorang ibu bapa yang berkaliber, kalau nak jadi seorang ibu bapa yang berkebolehan, mereka kata nombor 1, kita kena faham anak dulu, dia kata. Kalau kita faham anak, kita boleh jadi seorang ibu bapa yang berkebolehan. So, dia kata kalau nak faham anak, nombor 1 kita kena faham otak dulu. Macam mana otak tu membesar secara fizikal dari masa dilahir sampai dewasa. Macam mana daya penyerapan dekat anak kita ni sedang berkembang dari masa dilahir sampai dewasa. Apa itu social development, moral development, appreciation of life, agama, kewangan, kesenian, jasmani, kesejahteraan. Semua ni kita kena lihat. Maknanya mereka kata perkembangan seorang insan ini mesti dilihat sebulat-bulatnya. It has to be a holistic development lah. Bukan akademik sahaja. So saya nak tanya satu soalan pada cikgu. Berapa berat rasanya otak seorang dewasa, cikgu? Dia kata apa, kalau nak faham anak kena faham otak dulu. So how heavy is the human brain? Cikgu, kita cari cikgu sains. Well, normally dia nak cari cikgu sains. Cikgu, some teachers are looking up in the internet already. I think, okay, how big? 1.2. Okay, bagi tepukan kerana cikgu bercuba. Very good. Cikgu cuba. It's okay, very close, very close. Anybody else nak cuba? Okay, bagi tepukan 900 grand kerana cuba juga. Cikgu, kita buat dekat hospital, ya. Banyak doktor-doktor pun hadir, jururawat semua hadir. Kita buat atas CNE, Continuous Nursing Education, ya. Bila saya tanya soalan tu, doktor pun garu kepala juga. So it's okay lah. I pun tak tahu juga, kita pun belajar sama-sama. Boleh saya anggapkan bahawa kita tak berapa pasti? Okay. Now, keberatan otak seorang manusia dewasa tu, cikgu, adalah 1.4 kilogram. 1.4 kg, ya. Tak kira lah India ke, Melayu ke, Cina ke, Bangla ke, Mat Saleh ke, kepala besar ke, kepala kecil ke, lelaki ke, wanita ke, semua sama. Kira Tuhan banyak adil, cikgu. Dia bagi otak yang sama untuk semua manusia. Tapi walaupun kebesaran, kehebatan, kehandalan otak kita semua sama,
Tapi kepandaian kita semua bukan sama pandai. Betul? Kepandaian kita berbeza. So kenapa kebolehan, kehebatan, keandalan otak kita semua sama, tapi kepandaian kita pula berbeza, cikgu? So faktor-faktor mana yang memainkan peranan untuk menentukan kepandaian seorang insan rasanya? What plays a role? Okey, pengalaman, bagi tepukan boleh diterima. Okey. Experience lagi. Perkesekitaran, bagi tepukan hebat, cikgu. Ini banyak penting. Perkesekitaran, ya. Suasana, genetik, okey, bagi tepukan. Very good, you are hitting the right chords. Lagi, cikgu. Makanan, cikgu pandai masak. Mesti makanan yang berseimbang. Lagi, pendidikan, cara kita dorong ataupun bagaimana kita boleh amalkan rangsangan. Bagi tepukan. Very important. So satu-satu kita lihat. Perkesekitaran, cikgu. Very important. Macam saya ada pernah lihat orang Melayu, dia banyak pandai cakap bahasa Tamil. Saya pun heran. Saya tanya Encik, bagaimana Encik boleh cakap bahasa Tamil begini fasih? Oh, itu dulu saya duduk estate, hari-hari saya dengar dia cakap, saya pun boleh ikut lah, dia kata. Perkesekitaran. Macam saya ada pernah lihat orang India, dia banyak pandai cakap bahasa Cina. Tengok latar belakang, dulu duduk dekat kampung Cina. So the environment, you know. Macam sekarang kalau kita ambil seorang anak yang baru lahir, ya, kita ambil dia pergi dekat hutan, bagi gorila, suruh gorila membesar anak tu, macam apa? Tarzan. Ya, betul, cikgu. Lepas 6 tahun kita pergi dekat hutan, cikgu, kita bagi nasi dalam piring, dia akan ambil nasi serupa macam gorila juga. Tak boleh cakap satu perkataan pun. Pasal perkesekitaran. Ya. Lagi cikgu kata apa? Makanan. Makanan yang seimbang. Kalau tak makan betul, well balanced nutritious diet, dia juga akan efek. Especially sesi petang. Anak tu buat perimpunan masa petang tu boleh pengsan kalau tak makan betul, ya. So makanan. Lepas tu lagi kita kata genetik, ya. Now genetik ini, cikgu, telah dibuktikan bahawa dia ni lebih memainkan peranan untuk character development, ya. Kepandaian tak ditetapkan dari masa dilahir, boleh dimeningkatkan melalui rangsangan. Macam dulu kita ingat anak nelayan akan jadi nelayan, tapi sekarang telah dibukti anak nelayan boleh jadi doktor, anak peneroka getah boleh jadi engineer. So genetik lebih memainkan peranan untuk character development, but intelligence is not determined by genetic. It can be increased through stimulation, mental and intellectual stimulation, ya. Itu kita akan lihat dengan betul-betul ini hari, supaya kita boleh ambil kesempatan kebolehan nak tu. So macam ni ada banyak lagi lah, usaha, kerajinan, benda-benda yang berpositif, ya. So we will look at a few things. Okay, now we want to see the brain, cikgu. Apa nampak gambar saya pula juga. Okay, right. Perkembangan fizikal dan minda otak seorang manusia. As a parent, cikgu, kita kena lihat dua sahaja. Satu, PBG. PBG ni physical brain growth lah. Macam mana otak membesar secara fizikal dari masa dilahir sampai dewasa. Nah, bila anak kita baru lahir, at birth, dia punya saiz otak suku saiz otak orang dewasa. Bila bayi tu sudah jadi 18 bulan saja, dia punya otak sudah jadi setengah saiz otak orang dewasa. 18 bulan saja. Ya. Ya, darah 700 gram, setengah lah. Maknanya seorang bayi yang 18 bulan tu, cikgu, kalau kita ambil dia, banding badan dia dengan badan kita, adakah dia punya badan setengah saiz badan kita, cikgu? Tak ada, masih kecil lagi. Tapi otak dia sudah jadi setengah saiz otak kita. Kita tak nampak pasal dalam skull. See what I mean or not? Nah, bila anak tu sudah jadi 6 tahun saja, dia punya otak sudah jadi 9/10 saiz otak orang dewasa. Baru nak langkah pergi sekolah kebangsaan darjah 1, otak dia sudah 9/10. And kebanyakan ibu bapa kata apa? Cikgu pun kadang-kadang kata apa? Alah, encik jaga anak masih kecil lagi lah, duduk pun tak boleh kejap, tunggulah dia besar sikit senang mau ajar. Tapi dia sudah 9/10 otak kita. And balance tu
dari 6 sampai 18. 12 tahun untuk membesar 1/10 saja. Masa itulah kita cekik anak kita, suruh dia belajar. See what I mean or not? You see? 12 years to develop 1/10. But 6 years to develop 9/10. Shorter period, bigger development. Longer period, shorter development. And we take the longer period, the shorter development, to force the child to study, so much so he reject. And he tendang balik, pelajaran sudah jadi macam makan ubat. Sudah jadi pahit. And then kita nak dia selalu terlibat dalam bidang pendidikan lagi. Tak berminat. So what are we going to do? We're going to turn the whole thing around. Reverse the process. Start even before the child is 6 years old. And don't teach academic. Implement informal learning. And informal learning comes under natural learning. Pembelajaran semula jadi. So bagi anak tu suka belajar dulu, lepas tu baru introduce academic lah. So kalau ada anak yang kecil tu boleh eksperimen dekat rumah, kalau terang kena buat lagi satu baru. Okay. Ya, atau cucu, ya. Yeah. That's the best, okay? Okay, cikgu. Ada 2 cucu. 3, very good. Tapi tak nampak macam nenek lah. Saja. Yang kedua kita kena lihat, cikgu, adalah IBG. IBG ni adalah intellectual brain growth. Macam mana dia punya kepandaian sedang meningkat melalui daya penyerapan. Ini daya penyerapan akan menentukan kepandaian seorang insan. So kalau kita nak bagi satu definisi pada kepandaian, if you were to give a definition for intelligence, it will go like this. Kebolehan untuk membelajar sesuatu, untuk menyerap sesuatu, untuk mengekalkan sesuatu dalam minda, dan untuk mengeluarkan sesuatu bila diperlu. Kebolehan ini akan menentukan dia punya kepandaian besok. Contoh, kalau orang bagi kita bicycle, suruh kita kayuh, kita boleh. Pasal dari dulu kecil tu kita dah belajar cara dia, dah menyerap, dah kekal dalam minda. Orang bagi bicycle, kita boleh keluarkan kebolehan tu. Maknanya kita mempunyai kepandaian lah untuk mengayuh bicycle. So macam mana kebolehan ini sedang membesar dalam anak kita ni? Itu kita nak tengok IBG ni. Nah, dari masa dia lahir sampai 4 tahun saja, cikgu, daya penyerapan anak tu 50% dah tumbuh dalam 4 tahun pertama. 4 tahun yang kedua, dari 4 sampai 8, walaupun jangka masa sama 4 tahun, tapi daya penyerapan sudah jadi 30%. Meningkat ke menurun, cikgu? Menurun. You see, the next 4 years become 30% already. Lepas tu dari 8 hingga 18, walaupun 10 tahun, tapi daya penyerapan masih menurun jadi 20%. So ini menunjuk dengan jelas pada kita bahawa bila anak kita ni sedang membesar, dia punya daya penyerapan sebenarnya sedang menurun. Lepas 18 tahun tak payah cakap lah. Lepas 18 tahun biasanya kita punya daya penyerapan 10% saja. Orang dewasa. So apa yang saya akan berkongsi dengan cikgu pagi ni, bila cikgu semua keluar dari bilik gerakan ni, biasanya anda akan menyerap 10% saja. Malangnya. Semua lupa. Itu pasal cikgu dekat bilik darjah selalu bagi ulang kaji, selalu bagi kerja rumah, supaya anak tu balik rumah boleh imbas balik apa yang cikgu telah mengajar. So tanpa pengulangan, so cikgu, daya penyerapan lagi makin akan menurun. Is that clear ke? Ini kajian bukan kita buat, ya. Kajian ini telah dibuat oleh pakar dalam bidang penderongan awal. Selagi saya akan berkongsi. Mungkin kemungkinan besar, kerana inilah orang Melayu kata, kalau nak melenturkan bulur, biar daripada rebungnya. Mereka dah sedar. Tapi macam mana nak melentur bulur tu? Macam mana nak menarik minat anak tu untuk terlibat dalam bidang pendidikan daripada kecil-kecil tu? Kebanyakan orang tak sedar. Itu yang kita akan berkongsi. Banyak cikgu cakap sama saya, Encik Jagan, saya boleh ajar 40 orang tahu dalam bilik darjah.
Anak orang saya boleh ajar. Saya balik rumah anak saya sendiri, main susah mau ajar. Ada ke cikgu macam tu? Banyak cikgu cerita dengan saya. Apa-apa saya dia cakap. Cikgu dah tahu macam mana, kenapa? Cikgu dah tahu pasal apa? Tak ada cikgu. Cikgu nak tahu ke? Nak tahu juga. Biasanya macam ni cikgu. Cikgu semua telah dilatih untuk mengajar dalam cara kumpul. 30-40 murid you boleh ajar. Ya. So, bila you ajar dengan cara kumpul, you mesti tegas. You mesti fierce, you mesti strict a bit. Kalau tidak, you tak boleh control the class. Anak semua naik kepala, tak habislah. Tak boleh ajar. Tapi bila cikgu balik rumah, bukan ada 40 anak. Tapi biasanya cikgu selalu ikut teknik yang sama. Mesti anak malu cikgu lagi malu kamu. Anak pun tengok, oh yo, 8 jam saya sudah tengok cikgu dekat sekolah. Balik rumah lagi cikgu kah? Mana mak saya pergi? Mana ayah saya pergi? You see what I mean? Itu pasal saya selalu rayu pada cikgu. Cikgu ni seorang cikgu dalam kawasan sekolah saja. Keluar dari bilik kawasan sekolah, cikgu jadi seorang mak. Cikgu jadi seorang ayah. Balik besok masuk sekolah, jadi balik cikgu balik. Leave the teacher behind in the school. Don't take the teacher to the house. Take the parent to the house. Itu pasal saya banyak kesian dengan anak cikgu ni. Yeah, very true. Dah ada cukup ketekanan dekat sekolah, dah ada satu cikgu, balik rumah lagi tekan. You see? Banyak ayat. So it's a bit, you know, we're going to look at the other side today. Okay, cikgu, clear so far? Okay, next page. Bahasa Inggeris telah dibahagikan dalam 3 bahagian, cikgu. 1, bahasa Inggeris asas, dari sekolah darjah 1 sampai UPSR level lah. Ini dia memerlukan 1,500 vocabulary lah, perbendaharaan kata. And then bahasa Inggeris pertengahan, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 memerlukan 2,500. Dan bahasa Inggeris lanjutan sampai universiti, dia memerlukan 4,000 ke atas. Tapi pakar dalam penguasaan bahasa juga memberitahu pada kita untuk komunikasi seharian, dalam tugas seharian, dalam bermacam situasi dalam seharian, kita hanya memerlu dekat 700 perbendaharaan kata, sudah lebih daripada cukup untuk komunikasi seharian. Tak payah nak gunakan bombastic word semua sampai orang tak faham. 700 is more than enough for normal communication. You see? Tapi bila saya pergi banyak tempat saya buat talimat ni, para hadir selalu kata dengan saya, Encik Jagan, no problem lah, you cakap dalam bahasa Inggeris, I faham. Tapi bila nak balas balik tu, masa tu rasa macam suara tu mendedam sikit, macam tak nak keluar. So we are experiencing certain problems lah. So what are the problems that kita atau anak kita sedang mengalami, dan macam mana kita boleh mengatasi masalah tu dalam masa yang singkat? Masalah pertama, cikgu, among ourselves is mostly sebutan. Setuju ke? Ya, pronunciation. Macam saya ada lalu banyak sekolah kebangsaan, cikgu. Bila saya lalu bilik darjah 1, bilik darjah 2, saya boleh dengar anak tu sebut macam cucumber tu jadi macam cucumber. Itu dia silap sebut lah. Macam mother jadi mother. So dia keliru dengan suku kata bahasa Melayu dengan English phonetic. Ini bukan masalah besar pakar dalam bahasa kata. Sebenarnya ini masalah anak boleh mengatasi masalah sebutan tu bila anak tu sedang membesar. He will outgrow the problem, provided, asalkan kita tak marah, kita tak tuduh, kita tak merendahkan diri dia. Jangan, sebut silap apa ni, cakap macam tu semua yang marah. Kalau itu sikit broken English pun akan jadi no English. You see what I mean? Tak apa you encourage broken pun tak apa, sebut juga. You pun sebut sama-sama, dia boleh overcome the problem to become proper English. Itu anak lah. Tapi kita orang dewasa pun sebut silap juga kadang-kadang. So kenapa kita punya sebutan jadi salah? Kita ambil contoh, cikgu, lagu Hindustan. Tak faham, tak belajar dekat sekolah, tapi lagu semua boleh nyanyi dengan cekap.
Sedap, okey. Melodi dia menarik, very good. Boleh bagi tumpukan cikgu. Kenapa kita boleh nyanyi lagu Hindustan? Melodi sedap, menarik. Apa lagi sebab cikgu rasa? Enjoy, very good. Very good. Lagi? Heroin. Heroin, hero saya tak mau komen cikgu. Hal peribadi. Melody okey. Sedap dengar. Happy. Lagi? Cikgu, sebab yang penting sekali kita dengar lagu tu berulang kali dalam suasana gembira. Tak ada perasaan ketekanan. Tidak membebankan diri. Otak terbuka, dia boleh menyerap, boleh kekal banyak cepat. Tapi bayangkan kalau orang kuncikan kita dalam bilik, paksa kita hafal lagu Hindustan tu. Tak masuk. So bila you paksa saja, automatik otak tertutup cikgu. Tak boleh menyerap. So apa kita buat dengan anak? Belajarlah bahasa Inggeris apa ni? Tertekan. Anak pun, ya mak. Lepas tu you pusing belakang jalan, dia apa ni macam ni mak. You see what I mean? Where we are going wrong or not? You pressure the child. And lagu Hindustan tu, you belajar suasana gembira, so you pick up faster. Itu satulah. Lagi satu saya nak bagi contoh, bahasa ibunda. Bahasa Melayu ke, bahasa sendirilah. Ya. Ada ke you ajar dekat rumah, sayang, susunan ayat macam ini ya. Nahu macam ini ya. Perbendaharaan kata mesti kena ada macam ini. Ada ajar macam itu ke cikgu? Dari masa kecil dia. Tapi bila 2 tahun saja dia punya voice box dah develop, dia terus boleh berbahasa dalam bahasa ibunda. Betul? Macam mana dia belajar tanpa kita mengajar? Melalui mendengar saja. Hari-hari dia dengar bahasa itu dekat rumah. Sisi keluarga, adik-beradik, suami isteri semua cakap. Suasana gembira. 2 tahun sudah boleh bercakap. Betul tak? So dia belajar melalui cara mendengar sahaja. Pasal itu mungkin Tuhan bagi kita 2 telinga 1 mulut lah, supaya banyak mendengar bahasa itu, baru kita boleh bertutur. Kan betul? Lagi satu, anak tu boleh berbahasa dulu. So dia pergi sekolah, cikgu ajar mata pelajaran bahasa Malaysia. Anak tu, cikgu saya tahu. Dia tampil hadapan. Tapi datang pada bahasa Inggeris cikgu, anak belum tahu cakap lagi. Tapi pergi sekolah, dia membeban baca dan tulis. You think dia positif ke dia negatif? Negatif. Sure negatif cikgu. Because he cannot speak. Itu hari saya buat talimat dekat custom cikgu, Batu Pahat. Saya tengah buat macam ni, ada seorang pegawai, puan tu masuk dalam, lewat sikit. Lepas tu tengah saya cakap tentang bahasa, puan tu ambil tangan, dia kata, Encik Jagan, saya punya anak boleh berbahasa 4 bahasa, dia kata. Oh, very good puan. Anak umur berapa tahun? Oh, baru 4 tahun. Fantastic. Apa bahasa anak boleh cakap? Bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dengan bahasa Jawa, dia kata. Lepas itu presentation, dia tunjuk dia punya smartphone. Memang tu video anak tu boleh berbahasa 4 bahasa cikgu. Baru 4 tahun. You see what I mean or not? Nah, pakar dalam penguasaan bahasa kata anak dari masa dilahir sampai 12 tahun kurang-kurang boleh menguasai 6 bahasa. So neuro connection dalam otak kita ni telah dihaskan untuk penguasaan bahasa dari masa dilahir sampai kurang-kurang 12 tahun. Asalkan cukup pengulangan dalam suasana gembira. Tak payah ajar sebagai mata pelajaran. Mata pelajaran biar cikgu ajar dalam bilik darjah. Kita buat dekat rumah sebagai bahasa saja. Macam saya ada pernah lihat jiran, satu orang India, satu orang Melayu, duduk bersama sama-sama jiran. Anak tu, anak Melayu boleh ajar bahasa Melayu dekat anak India, anak India tu boleh ajar bahasa Tamil dekat anak Melayu. Tak tahu macam mana dia boleh faham satu sama lain, tapi boleh cakap satu sama lain. Macam mana dia buat? Maknanya dia tu boleh buat lagi baik daripada cikgu mengajar dalam bilik darjah ke? Dia buat sebagai bahasa saja, bukan sebagai mata pelajaran. So mata pelajaran dengan bahasa lain cikgu. So kalau kita dah biasakan anak tu dengan bahasa,
Dia pergi sekolah, cikgu ajar mata pelajaran. Cikgu, saya tahu. I know, cikgu. I know. Let me try. Dia tampil hadapan. Pasal fikiran positif. Asas sudah dikukuh. Cikgu boleh bantu membina. Tapi kalau kita duduk rumah, kita rasa, dia pergi sekolah, cikgu ajarlah. Lagi susah cikgu punya kerja. Betul kan? Okey. So, kalau nak mengatasi sebutan tu cikgu, bagi peluang untuk anak banyak kali mendengar menyebut bahasa, walaupun tak faham. Faham tak faham itu tak kira. Yang saya Rami, minat dia akan meningkat. Nombor 2, susunan ayat. Susunan ayat ini cikgu boleh dimengatasi melalui 2 cara. Satu, kita dengar bunyi saja kita tahu dia silap. Kita boleh betulkan. Itu akan datang melalui banyak dengar bahasa itu, pasal itu dah biasa. So dengar bunyi boleh betulkan. Cara yang kedua terikat dengan masalah ketiga, iaitu nahu. Grammar lah. Past tense, present tense, noun, pronoun, adjective, adverb, conjunction. Cikgu bahasa Inggeris pun kata kadang-kadang nak bagi anak faham nahu ni, kadang-kadang kita pun pening kepala. So biasa saya tengok banyak murid, apa dia buat dengan nahu, dia pergi hafal nahu. So macam matematic formula. So bila dia hafal, bila dia nak cakap tu, dia tak boleh flow. Dia kena fikir-fikir nahu tu betul atau tidak. So dia sekat-sekat. So pakar dalam bahasa kata, lagi baik daripada hafal, tolonglah terjemahkan nahu dalam bahasa ibunda. So katalah seorang anak darjah 3 datang pada kita tanya, "Ma, apa itu artikel?" So sepatutnya kita kena bagi tahu, sayang, artikel tu adalah an dan the tidak menunjukkan seseorang atau sesuatu benda yang tertentu. Contoh, I have a ball. A ball bermaksud satu bola, bukan sesuatu bola yang tertentu. Tu huruf apa? N itu A-E-I-O-U. The tu macam mana? Terjemah dalam bahasa Melayu, anak dah faham, tak payah hafal cikgu. Macam mana nak terjemahkan semua nahu dalam bahasa Inggeris di dalam bahasa Melayu, kita akan bagi tahu sekali lagi. So masalah 3 boleh mengatasi. Yang keempat tu cikgu adalah berkaitan dengan kekurangan perbendaharaan kata ataupun tak cukup vocabulary lah. Ini saya dah lihat banyak orang dewasa ada keinginan untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Dia orang pergi buat apa? Dia pergi beli tu surat khabar bahasa Inggeris lah. New Straits Times, Star Newspaper. Lepas tu dia ambil balik, dia baca surat khabar tu dalam hati. Sebutan betul tak betul pun jalan. Sepatutnya dia kena baca kuat. Telinga kita sendiri kena dengar suara kita baca kuat dalam bahasa yang kita lemah. Supaya banyak kali dah baca kuat, dah dengar, telinga kita dah selesa dengan suara kita sendiri, lidah kita dah lembut, dia tak mendedam lain kali bila nak bertutur. Contoh anak saya, boleh saya berkongsi sikit anak saya cikgu? Macam dulu dia pergi sekolah kebangsaan darjah 1, balik rumah dia kata, "Ayah, semua orang cakap bahasa Melayu dekat sekolah, susah saya nak cakap." So saya masih ingat masa tu, saya tanya dia, "You can read in Malay or not?" Dia kata, "Yes, I can read in Malay a bit." So I kata, "Okay, I duduk sini, you ambil buku bahasa Melayu yang ada dekat rumah tu, you tolonglah baca sebutlah, ayah nak duduk sini nak dengar. 20 minit you baca kuat hari-hari." Dia kata, "Okay, I cuba." So dia pun ambil buku bahasa Melayu, dia baca kuat lah. So bila ada sebutan silap, saya membantu. Lepas 3 minggu cikgu, hari-hari dia baca kuat dekat rumah. Macam orang gila lah, dia jalan-jalan dia baca kuat juga. Lepas tu dia balik sekolah, pergi sekolah, dia campur dengan budak-budak Melayu. Dalam masa sebulan saja, bahasa Melayu sudah tak jadi masalah. Tapi sekarang kalau cikgu nak tunggu anak nak mahirkan bahasa Inggeris tu melalui bercampur dengan budak-budak yang boleh cakap bahasa Inggeris, nak mahir dia punya bahasa Inggeris, itu akan ambil masa yang panjang. So sekolah dah bantu, tuition dah bantu. Ini hari kita nak tengok macam mana rumah pun kita boleh bantu. 3 tempat kalau ada cukup pengulangan, anak memang boleh mengatasi masalah itu dalam masa yang singkat. Banyak sekolah saya pergi, saya tanya murid-murid, adik, you suka ke belajar bahasa Inggeris? "Oh ya uncle, saya suka uncle. Saya punya kawan pun suka uncle. Tapi macam mana mau buat uncle? Macam mana mau?" Macam cara dan jalan tak ditunjuk dengan cara teratur supaya dia boleh berdikari. Selain daripada mata pelajaran dekat bilik darjah. Sekolah pula cikgu kata apa?
Encik Jagan, anak ni semua datang belajar bahasa Inggeris dekat sekolah ni macam satu mata pelajaran saja. Hidup mati dalam bilik darjah. Keluar dari bilik darjah saja tak ada peluang. Nak dengar, nak sebut pun tak ada lagi. Habis dah. So how are we going to change? By we doing in the house lah, cikgu. Relax a bit. Don't teach as a subject. Just do as a language. Kalau cikgu balik ni hari nak cakap bahasa Inggeris dengan anak tak rasa selesa, dan tiba-tiba cakap bahasa Inggeris, anak, ma, apa ni speaking pun tak boleh juga. So you balik rumah, you boleh buat macam ambil itu majalah bahasa Inggeris ke, surat khabar bahasa Inggeris ke, you duduk situ sendiri macam orang gila, sendiri baca kuat lah. Anak pun dengar, ma baca bahasa Inggeris, kita pun dengar lah. At least anak dapat peluang. You know what I mean or not? You create the environment. And then you kata dengan anak, you pun tolong baca lah, mak pun nak dengar. So suasana tu kita kena wujud, cikgu. Suasana tak akan wujud sendiri. Okey. Selain daripada 4 masalah ni, adakah masalah lain yang menghalangkan kita daripada bercakap dalam bahasa Inggeris? Oh, malu. Bagi tepukan kerana jujur, cikgu. Setuju ke perasaan malu, cikgu? Tak ada cukup keyakinan. So kita rasa malu. Kalau kita cakap, kalau sebut silap, orang akan gelak pada kita. Betul ke? Perasaan itu menghalangkan kita daripada nak cuba bercakap. Okey, berkaitan dengan perasaan malu ni, saya nak berkongsi pengalaman saya sendiri berkaitan perasaan malu. Bila saya buat rangka lawatan dekat sekolah-sekolah dekat Selangor lah. Ada sekali saya pergi sekolah ni, sekolah menengah Sabah Bernam. Ini dekat Perak jugalah. Border dekat Selangor. Saya pergi jumpa dengan pengetua, nak buat talimat untuk guru. So pengetua tu kata, Encik Jagan, you ada surat kebenaran daripada kementerian? Saya kata, cikgu ada, cikgu. Semua dia tengok, dia kata, okey Encik Jagan, saya punya sekolah ada 90 cikgu. Encik Jagan datanglah hari Sabtu. Pagi pukul 8.30 you start, sampai pukul 12.30 you boleh jalan. Satu hari full day. Saya kata okey. So hari Sabtu saya pergi, dia pun sudah kumpul semua cikgu dekat Dewan. Saya pun tengok semua dah kumpul. Sebelum bermula saya pergi berhadapan saja macam ni, tiba-tiba ternampaklah 2 orang Mat Saleh muda-muda, 23, 24, fresh graduate from Australia. So saya pun tengok, apa ni 2 orang Mat Saleh buat sekolah kita. Tak apa, saya sampaikan talimat dalam bahasa Melayu. Dah habis semua. Lepas tu saya pergi sembang dengan mereka 2 orang. Saya tanya, gentlemen, what are you all doing here? So dia kata, oh no sir, we are under government contract, to come and teach English to the students and also for the teachers. And we are sent to selected school around the country. And we are here for 6 months lah to come and teach. So I asked them, how many months you already here? Oh, 3 months already. Dah lalu lah. Tempat tinggal, makan, oh semua selesa, dia kata. Lepas tu saya tanya, macam mana pengajaran bahasa Inggeris dekat sekolah setakat sampai sekarang? Dia kata, okey, dia orang semua tengah belajar. Tapi kita 2 orang ni tengah belajar bahasa Melayu, dia kata. Bahasa Melayu? Datang mengajar bahasa Inggeris. Tapi nampak mereka 2 orang tengah belajar bahasa Melayu. So saya tanya, macam mana you belajar bahasa Melayu? Adakah cikgu ajar kelas ke tuition ke apa? Tak ada. Lepas tu, oh bukan, bila kita masuk bilik guru hari-hari, semua cikgu pun cakap bahasa Melayu. So kita dengar, lepas tu kita pun speak lah. Speak also sudah jadi speak lah. 3 bulan saja sudah Malaysianize. So lepas tu saya tanya, boleh ke? You mesti cakap, you mesti ada silap sebut dalam bahasa Melayu. Cikgu semua mesti gelak dengan you orang bila you cakap bahasa Melayu. So yo, all the teachers laugh at us, So bila cikgu semua gelak, apa you 2 orang buat? Oh, bila cikgu semua gelak, kita pun gelak lah sama-sama, dia kata. Maknanya dia buangkan sikap malu nak cakap dalam bahasa kita, walaupun dia sedar dia punya sebutan tak betul. You see what I mean? So ini hari saya rayu dengan cikgu-cikgu ni yang ada broken English itu, ikutlah rentak 2 orang Mat Saleh tu. Cakap saja cikgu. Bila orang gelak dengan you pun you pun gelak balik lah. So orang pun dengar, apa ni orang gelak saja. Dia pun lain kali sudah tak mau gelak lagi lah. You understand what I'm trying to say? When they can do it in 3 months. Kita dah belajar bahasa Inggeris dari bangku sekolah, cikgu.
Dari darjah 1 sampai universiti. Memang dah ada dalam darah daging, tak lari mana-mana. Cikgu semua faham. Cikgu boleh baca, cikgu boleh tulis, cikgu boleh eja. Yang ini speaking saja. Itu pun saya dah bagi cadangan, baca kuat banyak dalam bahasa Inggeris dan bercakap. Bila orang gelak dengan you, you pun gelak ikut sama dia. Boleh kah? Yes. You buat dekat rumah pun sama-sama dengan anak. Tak ada rugi cikgu. And sekarang pun Kementerian Pelajaran is already in the process of making English compulsory. Am I right? So don't wait lah until 2016. You have to start right now. And everything begins from the house, cikgu. The home is the first school. The parent is the first teacher. The first report card the child bring back from the school is a report card for the parent, not for the teacher, for the child. That means if my son bring back report card from standard 1, that report card is not for my son, is for me. Kalau semua biru, maknanya saya dah bantulah. Kalau semua merah, maknanya saya tak ambil berat. And lagi satu, cikgu memang sayang anak. Bukan saya kata cikgu tak sayang anak. Tapi tak ada seorang cikgu dalam dunia ni yang boleh sayangkan anak saya lebih pada saya atau isteri saya. Kalau ada seorang cikgu datang pada saya cakap sama saya, oh Encik Jagan, you jangan takut ya, saya sayang you punya anak lagi kuat pada you atau you punya isteri. Ini cikgu ada sesuatu yang tak kena. Am I correct or not? So the parent is the first and the most important teacher. So when you go back home with your children, cikgu, you must be a parent, not a teacher. A teacher means you teach with a lot of expectation of result. When there is expectation, there is pressure. And when there is pressure, there is no fun. There is no love. And the mind close under pressure. You see what I mean? No? So today we're going to look at the other side. Alright? Okay. Clear ke cikgu so far? So far so good. Very good cikgu. Bagi tepukannya. That's the inspirasi. Yeah? Today we're going to make you speak a bit of English. Okay, next page Encik Nagulan. This is our problem cikgu, not anything else. Kalau kita dengar sesuatu bahasa sekali saja, kita akan menyerap 10% sahaja. Tapi kalau kita mendengar dan melihat, pasal kita guna dua faculty, kita akan menyerap 65%. Lepas itu kalau kita tak ulang, lepas 16 hari saja, kita akan lupa 98% daripada situ. Yang tinggal hanya 2%. Dengan 2%, siapa pun tak boleh mahir. Bukan hal bangsa. You see what I mean? Kebolehan tu semua orang ada. Tuhan dah restukan kebolehan tu dari masa dilahir. Tapi yang kita ni jadi susah ni pasal tak cukup ulang lah. Itu saja masalah kita. Kalau ada wujudkan suasana pengulangan tu, anak tu sendiri boleh mahir, tak ada masalah. And anak memang ada minat mau belajar bahasa. Dia memang mau minat belajar pun. Tak ada seorang anak dalam dunia ini yang tak suka belajar. Semua pun suka belajar. Pasal Tuhan sudah merestukan anak tu dengan minat untuk mencari ilmu dari masa dilahir. Okay, clear so far? Okay, next page. Now this one cikgu is already kajian-kajian yang telah dikeluarkan oleh pakar dalam bidang pendorongan awal. Macam ni ada seorang pendidik Angelo Petri. Beliau kata kita boleh mula mendidik saja anak kita bila dia boleh duduk atas riba kita. From baby dia kata sudah boleh mula. Banyak orang-orang yang beragama Islam setuju dengan ni. Dia orang kata Encik Jagan memang benar. Pasal dalam Al-Quran pun ada tulis, kita boleh sebut ayat-ayat suci bila anak tu masih lagi dalam kandungan. Betul ke cikgu? Ya, this we call prenatal, dalam womb lah. Tapi apa yang saya akan berkongsi ini hari adalah postnatal. Bila anak sudah lahir, macam mana kita boleh amalkan rangsangan. Macam sebulan sampai 6 bulan, bertindak balas terhadap bunyi dan perkataan. 1 to 6 months old. Pasal itu you tengok ibu yang baru bersalin tu, dia mesti ambil baby tu,
dia mesti banyak cakap, oh mama sayang, oh papa sayang, mama sayang. Banyak nyanyi-nyanyi sama anak tu, walaupun anak tu tak boleh cakap lagi, tapi dia masih cakap, pasal dia boleh nampak anak tu bertindak balas terhadap bunyi dan perkataan melalui dia punya respon. You see? So young already can respond. 6 sampai 9 bulan menikmati lagu-lagu kanak-kanak, tak payah tunggu sampai tadika. 6 sampai 9 bulan boleh nyanyi lagu-lagu kanak-kanak. Lagu bahasa Melayu ada, lagu bahasa Arab ada, lagu bahasa Inggeris ada. Macam Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, row, row, row your boat gently down the stream, merrily, 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 life is but a dream. My Bonnie lies over the ocean, my Bonnie lies over the sea. Bring back, bring back, bring back my Bonnie to me. You can remember or not? Yeah. No, is it? Now, lagu-lagu macam ini, cikgu, dia ada rhythm, dia ada jingle. Anak boleh menyerap maya cepat. Lain kali bila dah 2 tahun, dia punya voice box dah develop saja, dia terus akan nyanyi lagu ni balik pada kita. So bila dia nyanyi lagu ni balik, dia sedang sebut perkataan-perkataan daripada bahasa tertentu. Dah lembut lidah dah. Kalau tak boleh nyanyi, tak apalah, beli kaset ke CD kau, pasang dekat rumah, rongin dengan anak sekali dalam rumah, bagi dia suasana gembira. You understand what I mean or not? That's all that takes. So setahun setengah, cikgu, 18 bulan, mula menyelak muka surat buku, dia kata. Ini kira dah lewat dah 18 bulan. Kalau ada rangsangan, lagi cepat dia boleh. Saya boleh jamin sekali lagi, macam mana anak boleh buka muka surat buku tu tanpa koyak, lagi cepat daripada 18 bulan. 7 bulan saya boleh jamin anak boleh buka muka surat buku tanpa koyak buku. You see what I mean? 7 months old baby can already flip the pages of books without tearing the book, if you implement stimulation in your house. No inability lah, can. So bila dah 6 tahun besok, sudah bersedia ke sekolah dan mula membaca. And I think cikgu semua arif sekarang bahawa bila anak pergi darjah 1 besok, mesti kena tahu baca dan tulis. Betul? Kementerian dah wajibkan. Kalau anak tak tahu baca tulis, kalau dia akan ambil anak kita masuk dalam kelas Linus. Betul ke? Kelas pemulihan. So bila anak tu masuk kelas pemulihan, dia tengok anak lain lagi pandai, dia akan rasa kecewa, macam nak pinggirkan diri. You see, inferiority complex will come in. And then lagi satu, cikgu, dulu bila kita semua pergi sekolah darjah 1, masa itu kita semua tak tahu baca. Betul ke? Kita pergi sekolah baru kita belajar baca. Tapi itu sekarang tak boleh lah. Anak sudah mesti kena disediakan sebelum pergi sekolah. Dulu lain, sekarang lain. Dulu kita semua jalan kaki pergi sekolah, kayu bicycle 3-4 km. Sekarang kalau suruh anak jalan kaki pergi sekolah 3 km, kalau walaupun dia nak, dia seorang saja akan jalan. Lain semua ada pengangkutan. Sudah berubah. Dulu saya punya mak bila dia masak, dia pakai itu apa, serobong dah buluh tu, dia tiup-tiup, fu maya susah, asap semua keluar, abu semua keluar, air mata pun keluar, banyak pedih tau. Tapi ini hari kalau saya balik rumah suruh isteri saya tiup-tiup masak, saya akan ditiup. So kita tak boleh guna teknik lama, kita kena berubah dengan masa dan kesesuaian. Itu pasal dia orang kata apa tu? What was that? Janganlah anda mendidik anak anda seperti anda dididik dulu, ikut zaman. Yes, very right. So if you don't change according to time, you are going to be left behind. So how we know these things? And we know the children are very powerful when they are young in learning. They can pick up very fast. Banyak ibu bapa kata, oh saya tak sedar pun macam mana dia boleh belajar itu begitu cepat lah. You know. So the ability is there already, just that not concentrated properly. Ini cikgu, kajian ini tengok
yang dikeluarkan oleh seorang doktor, Dr. Burton L. White. Beliau adalah pengarah projek prasekolah dari Harvard University. Dia yang mula-mula dapat tahu bahawa anak dari masa dilahir sampai 4 tahun saja, dia punya daya penyerapan 50% sudah di tubuh dalam 4 tahun pertama. Dan 4 tahun yang kedua, dari 4 sampai 8, dia akan jadi 30%, bukan 50% lagi. And then dari 8 hingga 18, walaupun 10 tahun, dia akan jadi lagi 20% saja. So ini menunjuk dengan jelas bahawa bila anak tu sedang membesar, dia punya daya penyerapan sebenarnya sedang menurun. So kalau cikgu ada anak kecil dekat rumah tu, janganlah taruh tangan atas kepala cakap, jangan membesar lagi ya, jangan ada minat mau belajar ya, tunggu dulu, mak ajak besok bila dah besar. Actually you cannot do that. You must encourage the child. No limitation. Only limitation is the one that we put on the child. As far as the child is concerned, there's no limitation. Sky is the limit. Anything they can pick up. Itu pasal Jean Piaget. Dia ni satu child psychologist from Sweden. Dia kata, whatever the child see and hear during the first 8 years of his life will largely determine his IQ at maturity when he is 18 years old. Maknanya, apa-apa anak kita melihat dan mendengar dalam 8 tahun pertama, cikgu, akan menentukan dia punya kepandaian besok bila dia 18 tahun, bila dia dewasa. So maknanya kita punya kepandaian ini hari, cikgu, telah banyak dimenentukan dalam 8 tahun pertama dalam kehidupan kita dulu. Kalau banyak telah dibuat oleh ibu bapa kita, kalau banyak exposure telah diberi pada kita dalam 18 tahun, rangsangan telah dibuat, minat membaca semua ni kalau telah dibuat dalam 8 tahun pertama, cikgu, saya boleh jamin dengan anda ini hari kita tak ada sini, kita sudah tempat lain. Tapi kita tak boleh mempersalahkan ibu bapa kita lah. Kebanyakan mereka tak mampu, kebanyakan mereka tak mempunyai pendidikan. Kita tak boleh salahkan mereka. Ini bukan bermaksud dia kurang sayang. Sayang tu memang ada, tapi cara dan semua tu, kemudahan tu mereka tak ada. So kita boleh maaf sama mereka lah. Tapi ini hari cikgu akan tahu lebih pada mereka. So kalau cikgu tak buat, cikgu tak boleh dimaafkan. Pasal anda dah sedar. Ya. Pendek kata macam ni, cikgu. Sini aku lagi borrow your pen. Kalau kita ajak anak kita dalam 8 tahun pertama banyak macam ni, dari 8 hingga 18 besok dia sendiri akan belajar banyak macam ni. So bila dia 18 tahun besok, dia punya kepandaian besar macam ni. Tapi dalam 8 tahun pertama, kalau kita boleh ajar anak kita banyak macam ni, dari 8 hingga 18 dia sendiri akan belajar banyak macam ni. So bila dia 18 tahun besok, dia punya kepandaian so nakkah dia punya kepandaian besok besar macam ni ataupun besar macam tu, adalah dalam tangan kita sebagai ibu bapa. Clear ke? That's all the message, cikgu. So kalau kita boleh buat macam itu, timbulkan suasana indah, bagi anak tu minat membelajar semua daripada kecil, menarik minat, boleh duduk lama semua, boleh bagi perhatian, boleh bagi tumpuan, boleh ikut arahan semua. Kalau daripada kecil macam tu, saya boleh jamin dengan cikgu semua, lain kali anak kita pergi sekolah 100% macam ini, cikgu. Kategori ini. Cikgu nampak kan hari-hari macam ni, ada murid macam ni dekat bilik darjah, cahaya dekat muka tu boleh nampak. You tengok saja sudah, oh ini anak sudah didorong. Memang, you know, is intelligent one, prepared already. Okay, you jadi ketua kelas, yeah. Okay, you jadi pengawas. Tanggungjawab akan diberi pada anak yang sedemikian. Pasal persediaan telah dibuat. So persediaan temu dengan peluang, jadi berjaya, cikgu. That's the answer. Preparation meet opportunity equal to success. Negara kita peluang banyak, tak cukup preparation sahaja. You see what I mean or not? And where is the preparation going to take place? The house. Continued in the classroom.
But house don't take first, please. Teacher cannot help. Teacher can help that much only. Because teacher not teaching one child. 30, 40 children. You know what I mean? So, she cannot do miracle. But what the parent has done, the teacher can build on top. You see? So, mesti berjaya jadi seorang profesional masa depan. Ya. Kalau tidak, dia jaga lembu lah, dia nak bawa lori ke, hal you sendiri macam tu. Besok pergi sekolah macam ni lah. Dia pergi sekolah, dia tengok kawan lain lagi pandai, dia rasa kecewa. Macam nak pinggirkan diri. Inferiority complex will set in, wrong company will come in, and then learning is going to be like taking medicine. They're not going to enjoy it. Walaupun ada unsur paksa pun dia tak mau buat. Pasal sudah tak suka. So kalau sudah tak suka, dia tak boleh buat berulang kali. Pasal ragam orang manusia macam ni, cikgu. Apa yang kita suka saja kita buat berulang kali. Apa yang kita tak suka, kita jarang buat. Walaupun orang paksa. Anak pun sama juga. So macam mana kita nak elakkan perkara ni daripada berlaku, supaya anak kita memang akan suka dengan pendidikan. Ini yang kita nak lihat pada pagi ini. Okay. Next page. Sekolah, rumah. Kita masa ini semua kita dah kira, cikgu, ambil kira. Hari Sabtu, hari Ahad, masa cuti sekolah, penggal cuti, semua dah masuk. Yang tak masuk, masa tidur sahaja. So kita dapat tahu, anak pergi sekolah pagi sampai tengah hari, 25% saja dalam pengaruh sekolah. Di pengaruh sekolah lah. Pengaruhi di sekolah. 75% tu dekat rumah. Hari Sabtu, hari Ahad, masa cuti semua. So sekolah bantu, tuition bantu. Ini hari kita nak tengok macam mana rumah kita boleh bantu juga. So kalau rumah nak bantu, ini 5 perkara mesti kena ada. Tolong catatkan. Nombor 1, buat dalam suasana gembira. Dengan anak lah, bila ajar dekat anak tu, buat dalam suasana gembira. Nombor 2, buat dengan kasih sayang. Nombor 3, buat tanpa membebankan anak. Bila dia rasa tak nak buat saja, semua tutup. Kasih dia jalan sikit, minum kopi O ke apa, lepas tu balik sikit. Okay, macam tu. You got to give a breather. Tanpa membeban. Nombor 4, buatlah berulang kali. Masa tak kira. 2 minit pun berkesan juga. Jangan ingat macam 1 jam saya kena duduk dengan anak, saya tak ada masa, saya tak boleh buat. Macam Encik Nagulan punya anak, baru anak umur 2 tahun setengah. Ya. Tapi boleh duduk dengan buku 45 minit tak mau bangun. Tapi mula dengan 2 minit dulu. 2 minit jadi 4 minit, 4 minit jadi 5 minit, 5 minit jadi 10, 10 jadi 15, 15 jadi 20, 20 jadi setengah jam, sampai sekarang 45 minit. Kita balik dari outstation, anak tu terus pegang dia punya tangan, terus tarik dia pergi dekat book rack, sudah duduk dekat bawah, tak mau bangun 45 minit. Encik Nagulan tak boleh duduk. Boleh bagi perhatian, boleh bagi tumpuan 45 minit. You see what I mean? So it starts, berulang kali, tak kira masa. So satu hari you boleh buat 10 kali pun dekat rumah. Tak ada masa yang sesuai, tak ada tempat yang sesuai. Saja kita punya sikap yang sesuai. Itu yang penting. 4, 5, dengan cara teratur supaya dia boleh berdikari. Organize learning or organize teaching, develop independent learning. So kalau kita nak anak kita berdikari sendiri, kita kena buat dengan cara teratur. Dapat ke cikgu semua 5? Dapat. Nombor 1 apa tu? Kasih sayang. Yes. Yes. Very good. Bagi tepukan cikgu. Fantastic. You all good student lah today. Very good student. Okay. Okay, next page Encik Nagulan. Ini perkembangan fizikal cikgu. Bila lahir, suku saiz otak orang dewasa. Bila 18 bulan, sudah jadi setengah saiz. 6 tahun sudah jadi 9/10. And 18 tahun sudah jadi dewasa, otak sudah membesar sepenuh-penuhnya. Itu pasal dia orang panggil kita dewasa pada 18 tahun, pasal otak kita sudah membesar dengan
sepenuh-penuhnya, fully grown. That's why they call it a consenting age. They call us an adult at 18 because our brain is fully developed. Tapi kadang-kadang orang kata, Encik Jagan 21 baru dewasa. Itu dia punya otak mungkin slow sikit lah. Biasanya 18 tahun. Nah, 18 tahun dah okey dah. Already dewasa. Okey cikgu. So far cikgu, setakat sampai sekarang, adakah apa-apa soalan cikgu? Dengan apa yang saya sudah cerita setakat sampai sekarang, any question? Kalau tak ada soalan cikgu, 2 sebab saja tahu. Satu, apa yang saya sebut semua clear lah. Lagi satu, apa yang saya sebut tak masuk dalam ya. Saya harap semua clear. Clear ke? Very good. Okay. Next page Encik Nagulan. Kalau cikgu tak ada soalan, kita pula ada soalan untuk cikgu. Adakah anda yakin dengan perkembangan awal seorang kanak-kanak, ataupun adakah anda masih mempunyai keraguan? Kenapa kita tanya soalan ni? Banyak tempat kita pergi buat taklimat ni, para hadir kata dengan saya, Encik Jagan, ini kajian semua kita tak kenal lah. Itu doktor-doktor semua saya tak tahu. Saya tahu anak saya saja. Saya punya anak maya susah mau duduk. Kejap aja saja sudah lari. So itu anak semua Mat Saleh punya anak mungkin boleh belajar lah. Kita punya anak semua kena tunggu tahu. Kena besar sikit baru senang mau ajar. You understand what I'm trying to say? Dia ada keraguan. Bolehkah kita betul-betul amalkan rangsangan dengan anak kita? Ataupun kita kena tunggu sampai dia besar? Mungkin segelintir daripada anda di kat sini cikgu, mungkin juga ada keraguan macam itu. So saya nak cuba nak clearkan keraguan tu sehabis-habis, ya, supaya tak ada keraguan langsung. Tak apalah, kita tepikan ini kajian semua cikgu, pasal kita tak kenal itu doktor semua. Itu kajian semua kita tak kenal. Tak apa, kita tepikan itu. Saya nak ambil contoh kehidupan kita sendiri sebagai contoh, pasal kita kenal kehidupan kita sendiri, betul ke? So kalau saya tanya cikgu ni macam, boleh tak cikgu semua ingat lagi macam mana bentuk rumah cikgu dulu bila cikgu usia dekat 6-7 tahun? Boleh ingat? Rumah kampung, macam saya duduk rumah estate dulu. Boleh ingat ke cikgu? Boleh. Berapa bilik dalam rumah pun saya rasa boleh ingat lagi, pasal kita lari-lari dalam rumah tu. Anak jiran yang kita main, dia punya muka boleh ingat lagi, ya. Kawan dekat darjah 1, darjah 2 yang duduk sebelah tu, kawan rapat, mungkin dia punya nama boleh ingat sikit. Tak ada ingat, okey tak apa. Tapi yang kecil tu boleh ingat lagi lah. Dulu kita tangkap ikan dekat parit, boleh ingat? Air berapa jernih, pasir boleh nampak. Main apa, lastik, main itu gasing semua, payung-payung, pondok-pondok, main bola, main apa itu, masa-masa. Dulu kita punya ibu bapa ada itu bicycle, tahu, Jaguar bicycle. Steering dia, handle dia besar tu. Belakang ada carrier yang besar tu. Tengah-tengah ada palang, ada lubang, itu masuk kaki dalam, pegang seat ini macam kayu. Ingat ke? Saya rasa semua orang ingat. Tapi kalau orang tanya kita, cikgu, 3 hari dulu apa makan tengah hari? Seminggu dulu masa ni tepat buat apa? Fikir-fikir pun tak keluar cikgu. Tapi benda yang tadi saya sentuh tu berlaku berpuluh-puluh tahun dulu, tapi gambaran dia begitu jelas, macam baru dia berlaku, tak hilang. Saya rasa sampai liang lahat pun masih kekal, ya. Tapi kenapa benda yang berlaku 3 hari dulu kita dah lupa, benda yang berlaku berpuluh-puluh tahun dulu masih kekal? Kalau itu sebab, kalau kita tahu cikgu, kita akan lebih faham kehendakan otak anak kita. Kita bagi saja upah otak tu nak penguasaan bahasa, pendidikan, ilmu, semua kekal sehingga hidup, tak lari. So you must understand what the brain wants. Give the brain what it wants, the brain will give you back what you want. What you want is result, right? So don't focus on the result first. Give what the brain wants first, then the result automatically come to you. Clear ke cikgu?
Pasal kita semua jangan ingat pasal kajian itu, tahu. Itu kajian kita terkenal tu doktor. Tapi ini kehidupan kita sendiri dah bukti pada kita. So apa pasal yang itu kita boleh ingat, yang baru-baru ni kita dah lupa? 7 sebab cikgu. Ini 7 sebab kalau cikgu boleh buat dekat rumah, kalau ini hari punya talimat sudah berjaya. 7 teknik keibubapaan yang anda perlu amalkan. Nombor 1, kenapa kita boleh ingat yang dulu punya cikgu? Pasal benda tu semua berlaku bila kita masih lagi kecil. Masa tu daya penyerapan kita kuat ke lemah? Kuat. Pasal itu sampai ini hari kita boleh ingat benda tu. So ini bermaksud bila ajar anak tu, pastikan ajar bila anak tu masih lagi kecil. Lagi kecil, lagi bagus. Saya akan buktikan. Lagi kecil, lagi bagus. Newborn baby, lagi bagus. A child is never too young to learn. Kita saja ingat dia kecil. Itulah salah faham kita. Ini hari semua orang akan kesal. Cepat-cepat pergi buat anak baru lagi satu. Nombor 2 cikgu, kenapa kita boleh ingat yang dulu? Pasal benda tu semua berlaku berulang-ulang. Berulang kali. Kayu bicycle, tangkap ikan dekat parit, main dengan anak jiran berulang kali, ya. Main pondok-pondok berulang kali, masa-masa. Semua benda tu kita buat berulang kali. So bila ajar anak dekat rumah pun buatlah berulang kali. Jangan ajar sekali-sekala saja. Ambil rotan duduk 1 jam 2 jam baru nak ajar. Bukan macam tu. Berulang kali, masa tak penting. Nombor 3, kita boleh ingat benda tu semua pasal benda tu semua berlaku dalam suasana gembira. Otak terbuka. Dia menyerap, dia kekal sampai ini hari. Ini bermaksud bila ajar anak dekat rumah, ajar dalam suasana gembira. Supaya otak dia terbuka, dia menyerap, dia kekal. You see cikgu, contoh kita ambil. Benda yang kita sendiri belajar dalam suasana gembira, sampai ini hari kita tak lupa. You think back and see. Some of the things that you learn in a happy mood, kekal dalam you punya minda. Yang pressure punya saja yang kadang-kadang tak masuk. So ini bermaksud sama dengan anak. You see anak? Suasana mesti. Ini semua saya akan tunjuk saya lagi praktikal macam mana, tahu? Okey. Nombor 4. Emosi banyak penting. Otak banyak suka emosi, ya. Jangan underestimate emosi ini. Contoh saya bagi, benda yang buruk berlaku pada kita bila kita kecil dulu, kita masih boleh ingat. Pasal perasaan sedih. Benda yang buruk. So you were sad, you know. You still can remember that atmosphere. That what do you call, experience. Ya. Benda yang baik berlaku pada kita bila kita kecil dulu pun kita masih boleh ingat pasal perasaan happy. Benda yang gembira apa? So kita masih boleh ingat. So emosi gembira dan sedih ni telah memainkan peranan untuk mengekalkan peristiwa itu dalam minda kita sampai ini hari tak hilang. Maknanya otak tu suka emosi. So bila ajar anak dekat rumah, tolonglah gunakan emosi kasih sayang untuk membantu mengekalkan sesuatu dalam minda. Kalau cikgu tak ajar anak sendiri dengan kasih sayang, siapa mau masuk rumah ajar jiran ke? Siapa mau mari ajar dengan kasih sayang? Pembantu rumah. Tak ada orang lain boleh ajar dengan kasih sayang. Asalkan ibu bapa saja. Saudara mara kita pun takkan buat, cikgu. You tak boleh harap tuition cikgu nak buat. Ya, tak ada seorang yang boleh sayangkan anak kita lebih pada kita suami isteri pasal darah daging kita sendiri. You nak harap orang lain nak buat kasih sayang macam itu ajar anak, harapan you sudah jadi nipis lah. Betul kan cikgu? Kita yang kena buat. Ya, okey. Kasih. Tahu kan macam mana mau ajar dengan kasih sayang? Banyak cikgu tanya Encik Jegan, apa macam mau ajar dengan kasih sayang? Cikgu pun sudah lupa pasal banyak tegas dalam bilik darjah.
Nombor 5 cikgu. Otak kita ni gelombang. Alpha, beta, wave, frekuensi. Menggunakan suara penuh kasih sayang cikgu. Suara manja. Anna Maya suka. Dia nak lagi, dia nak lagi, dia nak lagi. See what I mean? Nak ke saya bagi satu demonstrasi macam mana nak buat dengan kasih sayang? Nak tak nak? Okey, sebulan suara kita buat. Is it okay so far Talimat? Boleh, okey. Ini kali kedua sebenarnya. Mungkin cikgu semua ada kenal sama saya dulu. Kadang-kadang ada kita jemputan kita kali kedua, kali ketiga pun ada. Is it okay second time? Dia macam refresh balik lah. Ulang. Baik. Betul. Okey. Cikgu, adakah anak kecil dekat rumah, adakah? Ada. Okey, very good. Walaupun tuan anak masih ada, kuat, bagus. Cucu semua ada, okey? Cikgu, apakah dalam pendorongan awal nasihat pada kita macam mana kita nak tunjuk buku dengan anak yang kecil itu? Ada tunjuk buku kan dengan anak dekat rumah? Biasa orang buat macam ni, saya cakap. Bukan semua orang lah, tapi general ya. Bila kita beli buku, kita balik rumah, kita terus ambil buku tu, kita panggil anak. Makcik, mak beli buku, duduk sini, balik tu. Kadang-kadang dia mari, kadang-kadang dia lari. Katalah dia datang, dia mari duduk saja, kita ambil tu buku, kita terus duduk, kita terus baca. Begitu bila mula kita baca saja, anak tu kadang-kadang akan cuba nak buka muka surat lain. Ada tak? You baca sini, dia buka lagi satu. Kita buat apa? Nanti ini belum apa lagi mau masuk dalam. Duduk, diam dulu. Dengar dulu. Ya, mak. Lepas tu baca sekejap, mana? Sudah lari. Lepas tu kita letak buku, alah duduk pun tak boleh. Tunggulah besar sikit. Lepas 3 bulan kita buat lagi sekali. Nah, apakah dalam pendorongan awal nasihat pada kita, bila nak tunjuk buku dengan anak yang kecil tu, tolonglah jangan panggil dia. You cannot call him. You ambil tu buku, you sendiri pergi duduk seorang saja, and you sendiri cerita macam orang gila. Ini ya, sebenarnya pelajaran dibahagi dalam 2 bahagian cikgu. Slide banyak ada tapi masa tak ada cukup. Okey. Pembelajaran dibahagi dalam 2 bahagian. Ini 2 sahaja. Satu kita panggil pembelajaran semula jadi. Pembelajaran semula jadi ada 2. Satu informal atau pembelajaran tidak langsung, dan lagi satu pembelajaran secara langsung. Kalau ini kita sudah amalkan dekat rumah, nombor 1. Nombor 2, dekat sekolah cikgu boleh bina, tak ada masalah. Tapi kebanyakan kita ni tak amalkan pembelajaran semula jadi. Kita terus masuk akademik. Anak belum suka belajar lagi, dah tekan akademik. Ini yang jadi masalah kita. So, saya sekarang ni tentang terang ni adalah pembelajaran semula jadi. Yang nombor 1, informal learning. Okey, Nagulan sudah catik ke cikgu? Siapa-siapa nak catik ya? So, pembelajaran semula jadi nombor 1, informal learning macam ini. Okey, go back Encik Nagulan. You ambil tu buku, you duduk dalam situ dengan anak tu ada tentang apa, kayu bicycle ke, tentang menonton televisyen ke apa. Biar dia buat apa yang dia sedang buat. You ambil tu buku, you sendiri pergi duduk seorang saja, you sendiri cerita. Oh you, apa dia orang buat? Oh, anak ni duduk atas riba mak. Oh, banyak sayang dia tengok buku ayu. Banyak sayang. Abang dia tengok kau ni. Jangan peduli dengan anak tau. You sendiri cerita. Anak dari situ tengok, apa dia buat? Kadang-kadang dia tak mau mari. Dia tengok, betul ke ni? Dia pun tak sure. Tapi you continue saja. You tengok mana tapi suara manja. Saya jamin sama you cikgu 100%. You tak percaya, ini hari you balik rumah eksperimen, dia sekejap mesti mari.
apa dia buat? Dia mesti mari intan. You understand what I mean? Can you imagine or not? Dia mesti mari tengok. Masa dia mari tengok saja, you pelan-pelan dukung dia lembut-lembut. Mesti kena taruh atas riba. Jangan taruh atas kerusi ya. Mesti kena atas riba. Pegang dengan penuh-penuh lembut. Kalau ramai, satu sini, satu lagi sini. Lagi bagus. Okay? And then cerita apa yang ada dekat gambar saja. Jangan baca. You understand? Pakai imajinasi sendiri. Cerita apa yang ada dekat gambar dalam suara manja. Yo sayang, tengok apa dia orang buat. Oh, dia duduk retari bema. Anak tu tengok buku banyak sayang ya. Macam jangan cakap, tengok dia duduk retari bema, you langsung tak ada duduk. Itu bukan suara manja. Itu suara kasar sudah. Ya. Lepas itu cikgu dah habis saja gambar tu. Jangan cerita apa-apa lagi. Jangan baca. Terus buka muka surat yang lagi satu. Pasal dia nak cepat. Ikutlah rentak dia sendiri. Pasal itu pakar dalam pengajaran pendurung dakwah tu dia kata, jangan ajar anak seperti macam mana kita nak ajar. Kita kena ajar dia macam mana dia nak belajar. Ikut cara dia dulu. Buka lagi satu muka surat, cerita. Oh yo sayang, tengok apa anak ni buat. Oh dia main Lego. Abang ni main Lego. Oh kakak ni main flute. Kakak ni main komputer. Pandai ya. Buka lagi satu muka surat. Oh yo tengok cerita. Anak ni suka pergi sekolah. Dia campur dengan budak-budak pandai. Cikgu ajar semua dia boleh tak jawab. Oh kita pun kena ikut macam dia ya. Kena contohi macam anak ni. Oh anak ni tak suka pergi sekolah. Tengok dia tidur dalam bilik darjah. Tak bagus ya. Tak boleh contoh macam tu. Itu saja. Cerita sikit saja. Apa yang ada dekat gambar. Lepas tu buka lagi satu muka surat. Saya jamin sama you cikgu. Anak mesti cakap, Mah. Boleh ke saya nak cakap? Boleh sayang. You tolong cakap. Dia pun nak terlibat. Dia pula akan, mak ni tengok ni bangunan 3 tingkat mak. Ini rumah banglo. Ada 2 kereta. Ada orang tanam pokok bunga. Ada orang minum teh. Anak pula terlibat. Dia punya imajinasi sedang berkembang. Dia punya komunikasi sedang meningkat. Dia boleh bagi perhatian. Dia boleh bagi tumpuan. Am I correct? Masa tu dia cakap sama dia, sayang, mak rasa dahaga sikit. Boleh tak pergi bawa secawan air? Oh boleh mak. Dia letak buku. Dia pergi angkat kasih air. Lepas tu dia sambung dengan buku. Boleh ikut arahan cikgu. 3 nilai murni anak kita mesti kena mempunyai sebelum dia masuk darjah 1. Besok dia pergi darjah 1, apa cikgu harap dari anak kita? Ini 3 saja dia harap. Kalau anak kita nak jadi anak cemerlang besok, ini 3 nilai mesti kena ada sebelum masuk sekolah. Macam sekarang cikgu ajar dalam bilik darjah, apa cikgu harap dari murid? Cikgu harap murid tu boleh bagi perhatian pada cikgu. Betul? Cikgu harap murid tu boleh bagi tumpuan pada apa yang cikgu sedang mengajar. And cikgu harap murid tu boleh ikut arahan cikgu. Kalau ini 3 nilai murid tu ada, cikgu pun semangat untuk mengajar. Betul? So melalui pembelajaran tidak langsung ini, anak tu sudah capai 3 nilai tu. Macam Encik Nagula ni anak yang 2 tahun setengah tu, sudah ada 3 nilai ni. Besok lain kali dia pergi darjah 1, cikgu nampak saja boleh nampak cahaya dekat muka tu. Tak ada masalah. You see what I mean? Persediaan telah dibuat dalam 4-5 tahun dalam rumah tu. So cikgu boleh bina. Cikgu suka nak ajar anak macam tu. Pasal senang nak ajar. Minat ada, semangat ada, perhatian boleh bagi, arahan boleh ikut. Jadi blue eye boy. See? So what are we doing? We are making teachers' job much easier by making parents get involved. Itu pasal educationist kata teachers alone cannot solve all the educational problem. Parents also must get involved. When parents are involved, teachers can build on the foundation that parents have laid. And research has proven again and again, if you want children to perform better, their parent also must be involved. But the PIBG meeting always same parent only come lah. Yeah. So sometimes that's the problem, especially primary school. Yeah. So we want to focus. In fact, we told the Kementerian also many times, many years ago, and now I think they got some module for parents also already. Yes, you see, and this we have been harping to them. Don't know for how many umpteen years. Is it? Because that has already been proven.
Okey cikgu, clear ke so far? So, janganlah ya banyak keras. Lembut-lembut lah. Bagi dia suka dulu. Macam saya sendiri pun buat dengan anak saya 23 tahun dulu. Cik Nagulan tengok gambar. Ni. Masa tu saya muda lah cikgu ya. Sekarang dah tua, apa nak buat? Ini tengok cikgu gambar ni. Stocking, baby stocking belum keluar lagi cikgu. Tengok dia punya mata terpikat dengan buku. Ini masa malam lepas makan sebelum pergi tidur. Ya. Dia punya tangan kaki semua goyang. Kalau buku tu letak bawah, dia mesti tanya, mana buku? Mana buku? Mana buku? Mau tengok itu buku saja. Pagi bangun mesti mau tengok buku. Pergi sebelum tidur mesti kena tengok buku. Ini masa malam. Pagi sebelum pergi kerja cikgu, tai semua sudah pasang, duduklah lagi 5 minit. Ini tengok. Dia tengok apa mulut ini banyak bising. Dia dah sedar benda tu datang dari buku, pandang belakang mau tengok. 7 bulan saja cikgu boleh duduk, bagi buku sudah boleh buka tarak koyak. Saya dah biasa daripada masa lahir. Ini siapa boleh buat cikgu? 2 orang saja boleh buat. Ibu bapa dengan atuk nenek. Kalau ada atuk nenek sama-sama, tolong buat depan mereka. Jangan harap orang lain nak buat, pasal ini 2 orang saja boleh sayang anak tu. Tak ada orang lagi yang boleh sayang anak tu lebih pada ini 2 orang. Ya, so that's important. Clear ke so far? Okay, Encik Nagulan. Okay, number 6. Mengajar dengan cara teratur, berterusan, supaya mereka boleh berdikari dan menimbulkan suasana dalam rumah untuk mendengar menyebut maupun apa bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa lain kena timbul itu suasana dekat rumah. Kalau itu suasana tak ada dekat rumah, harap dekat sekolah saja, dan macam itu sajalah dia punya improvement tak banyak lah. So the house plays an important role. You want bahasa Arab, you must timbul the suasana bahasa Arab. Macam you ambil seorang anak Melayu yang 6 tahun, taruh dia dekat rumah Arab 6 bulan, lepas tu you jemput dia balik, saya rasa dia boleh lagi arif dalam bahasa Arab daripada kita orang dewasa. Maknanya kebolehan tu anak mempunyai, bukan kurang kebolehan. Yang jadi masalah tu suasana itu yang tak wujud. So kalau kita dah wujud suasana untuk mendengar menyebut bahasa tu, anak tak jadi masalah cikgu. Tuhan dah merestu kebolehan tu dari masa dia lahir. Itu bukan kesilapan anak, kebolehan anak. Yang kesilapan tu kita yang tak wujudkan suasana. Okey. And dengan cara teratur. Saya banyak anak saya tanya dekat sekolah, adik you suka ke belajar bahasa? Macam mana mau buat uncle? Macam mana mau belajar? Macam cara dan jalan tak tahu. Selain dari bilik darjah. So itu kita kena buat dekat rumah. Number 6. Number 7, just last but not the least, jangan lupa puji anak kita bila mereka melakukan sesuatu yang baik. Ini penting cikgu, banyak penting. Pasal apa? Bila dia nakal, bila dia buat benda tak betul, kita bagi cukup-cukup perhatian, marah sama dia, tegur sama dia, kadang-kadang pukul dia pun ada. Tapi bila dia buat benda baik, dia kata, mak ini semua sudah siap mak. Ya ke? Cepat-cepat kasih habis, jangan buang masa ya. Cepat-cepat. Lepas tu kita jalan. Dia akan ingat dalam hati dia apa? Oh, bila saya buat silap, dia betul-betul bagi marah sama dia, betul-betul bagi perhatian pada saya, cukup-cukup marah. Tapi bila saya buat baik, bikin tak tahu saja jalan. Ini macam lagi baik saya selalu buat jahat saja boleh dapat perhatian. This is how naughty children are created, because you only give emphasis when they are naughty. When they do good thing, nothing. You see, that day I buat satu talimat dekat sekolah kebangsaan Malinawa. Ini dekat Perak. Guru besar tu kata, Encik Jagan, very important. Betul you cakap ni. Saya ada anak bongsu saya darjah 3. Itu hari saya balik rumah lepas sekolah, saya ambil anak panggil saya. Mak, mari tengok ini saya buat dekat sekolah. You know the art and craft dia buat dekat sekolah tu. Dia nak tunjuk dekat guru mak dia. Mak tu kata, nanti sekejap saya datang, sekejap. 4-5 kali anak tu panggil, 4-5 kali dia kata nanti saya datang. Lepas tu anak tu ambil benda tu semua koyak depan mak buang. Oh cikgu, apa pasal you pergi koyak?
Mak tak nak tengok kan, ni semua tak penting lah, tak apalah mak pergi buat, mak main kerja. Tak apa, itu anak boleh tunjuk dia punya perasaan. Kebanyakan anak kita buat apa cikgu, dia simpan. Kalau dia simpan lagi teruk, tak baik untuk perkembangan emosi. Kalau emotional development tak kukuh, dia punya personality tak berapa kuat. Keyakinan, ini semua akan efek lah. Dia punya self-esteem, emotional development very important. Itu pasal saya selalu beritahu dengan ibu bapa, bila anak tu buat sesuatu yang baik, jangan lupa nak bagi dia tahu, oh yo, fantastic sayang, oh banyak bagus, ini yang mak nak, peluh dengan penuh kasih sayang, tap him at the back and say, fantastic job, memang you jadi teladan pada adik-adik you, ini hari mak rasa bangga dengan you, very good, keep up ya, banyak bagusnya sayang, 10 kali buat. Lepas tu you jalan saja, tak percaya cikgu, you pandang belakang tengok, dia mesti buat. You see what I mean or not? He feels good about himself. So please take the time to praise your children. And if you don't praise your children, nobody is going to come to your house to praise your children. And lagi satu cikgu, jangan ambil dia punya kelemahan banding dengan kekuatan anak orang lain. Jangan cakap, tengok anak si Ahmad tu dapat 7 apa you dapat? Lain kali dia tengok anak si Ahmad, dia mesti pukul dia. Okay, ambillah dia punya kekuatan sendiri, puji dengan kekuatan dia, dan bantu dia meningkatkan dia punya kelemahan supaya dia boleh jadi dia punya kekuatan. So in these 7 ways, if you can do a little bit at home a day, I think your children will be much more closer to you. I have heard parents who told me, cikgu, oh yo, Encik Jagan, saya sudah silap Encik Jagan. Saya baru rasa kenapa perhubungan saya dengan anak saya tak berapa seronok. Tak boleh pandang muka, tak boleh pandang mata. Saya cakap dia pandang tempat lain. Kalau semua pergi macam itu saja, lain kali hilanglah anak. So jangan terlalu keras, jangan terlalu tegas sampai hilang anak besok. Kekerasan dan ketegasan tak boleh capai apa kasih sayang boleh mencapai cikgu. Kasih sayang adalah macam tapak gajah. You guna kasih sayang, semua tapak binatang lain sudah dikurung dalam tapak gajah. You understand what I mean? What love can accomplish, force and fierce cannot do it. Macam saya dulu contoh, saya dengar saja bunyi motor ayah saya terus lari rumah angkat buku duduk macam mau baca. Sebelum dia masuk dalam rumah, dia masuk macam, baca tu, bacalah ya, ini baca ni, baca. Lepas dia keluar saja, bunyi motor sudah hilang, terus buang buku pergi main. Ada sekali macam tu, saya tengah main dekat luar cikgu, saya dengar saja bunyi motor, banyak kuat-kuat lari sebelum dia masuk, berpeluh-peluh mari rumah angkat buku duduk sebelum dia masuk. Lepas tu mak saya lalu sebelah, dia kata, buku terbalik lah. Oh ya ke, terbalik. Pasal saya takut. Datang satu umur 13-14 tahun, sudah tak takut dengan ayah lagi, hangus jadi pelajaran. Lagi teruk pula. Yang ada cara ni. Tapi kalau kita dah congkel minat untuk suka belajar, dengan kasih sayang, dengan suasana gembira, anak tu dah suka. Kalau lain kali tak payah paksa cikgu, anak tu sendiri buat, pasal dia dah suka. Yang ada cara ni lah. So it's better to make the child like it than to force it into him. Clear kan? So with that cikgu, I would like to share a poem ya. Boleh cerita poem? Bunyi dia macam ni cikgu. Title of the poem, To My Grown Up Son. Anak saya yang sudah besar. Tak ada musiknya. Muzik suara saya lah. Tak ada minum lagi pun tak apa. Apa. Kasih air sikit. Merdukan suara sikit lah. Tak apa cikgu. Betul jadi cikgu. Okay. Alright. Okay, bunyi dia macam ni cikgu. My hands were busy through the day. I didn't have much time to play.
The little games you asked me to, I didn't have much time for you. I would wash your clothes, I would sew, and I would cook. But when you bring your picture book and ask me, please, to share your fun, I would say, little later, son. I tuck you all safe at night. I hear your prayers. I turn off the lights. Then I tip-top softly to the door, and I wish I would stay a minute or more. For life is short. The little boy grows up so fast. No longer is he at your side, his precious secret to confide. The picture books are put away. There are no children games to play, no good night kisses, no prayers to hear. That all belongs to yesterday year. My hands once busy, now lay still. The days are long and hard to fill. I wish I might go back and do the little things you asked me to. Can you go back? No way, because the child already big already. So what we need to do is now. Every day is important. New ideas, new habit can be formed. Kalau ada kita sedang membina satu jalan raya depan, kita berhenti jalan raya tu, lepas 10 tahun kita boleh sambung ke mana kita berhenti. Tapi kalau kita berhenti, cara kita dorong anak kita dengan prihatin sekarang, lepas 10 tahun nak sambung, kita tak boleh sambung ke mana kita berhenti, cikgu. Kita akan datang lihat anak tu sudah jadi dewasa, sudah jadi liability rather than asset. Masa itu kita akan kesal. You know, how are you, why, you know, why I didn't do. So it's better to say I'm glad I did it than to say I wish I would have done it. Bunyi dia sama lah, tapi maknanya berbeza. Yeah? So when it comes to children, there is no such things as make up later. It is now or never. And if you didn't do it so far, if you want changes in your children, cikgu, we need to change first. Kalau kita nak perubahan dengan anak kita, kita kena berubah dulu. Kita kena sanggup berubah dulu. Kalau kita tak berubah, kita tak boleh harap anak kita nak berubah. Because children are born copycat. They learn what we do. Yeah. So if we can follow this, I think it will be quite easy. Because it's not a very big thing to do. Orang yang butuh huruf pun boleh buat ini 7 ni. Tak ada masalah. Saja dia punya listing. Okey, daripada 7 ni, nombor berapa rasa susah sikit, cikgu, nak buat dekat rumah? Nombor 6, memang. Nombor 6 yang tepat. Nombor 6 yang menjadi masalah. Untuk teach dalam organized way lah. Dengan cara yang teratur. So, apa kita dekat Pusat Bahasa dah buat? Kita telah bekerja sama, cikgu, dengan 2 orang pensyarah dari Universiti Melayang, seorang pakar bahasa dari Dewan Bahasa dan Pustaka, dan seorang ustaz daripada Intan. Jais yang kenalkan kita dengan ustaz tu, untuk bekerja sama dengan 3 pihak ni untuk menyediakan modul-modul meliputi sukatan pelajaran sekolah yang mana boleh bantu menimbulkan suasana dalam rumah dengan cara teratur. Nah, modul ini saya nak kenalkan melalui slide dan tunjuk sekali lagi. Lepas tu terpulang pada cikgu-cikgu sendiri. Tepuk dada tanya iman lah. Ya. Tak ada kita paksa. Kalau dah lama dah fikir tentang ini, ada kat belakang kepala, dah bincang-bincang dah kat rumah, tengah cari benda macam ni, dan timbul hadapan, boleh buat keputusan. Duit tak ada duit pun tak apa. Kita bekal juga ini hari isi borang. Ujung bulan lepas gaji tu boleh banking lah. Ancuran pun boleh, semua boleh, tak ada masalah. Tapi ini kita terpulang pada cikgu, ya. Now, modul yang pertama saya nak kenalkan tu untuk tadika. Anak yang kecil itulah sebelum pergi tadika. Ini dia ada 3 mata pelajaran. Bahasa Inggeris kotak biru, bahasa Melayu kotak hijau, matematik itu kotak kuning. Ya, 3 mata pelajaran dalam modul tu. Kursus multimedia tadika. Tadika sudah mari rumah. Bahasa Inggeris ni ada 4 buku. 1, 2, 3, 4. 4 buku diikuti
dengan 2 VCD. VCD 1 jaga buku 1, VCD 2, VCD 2 jaga buku 3, buku 4. Suara yang kita rakam dalam VCD itu cikgu, semua suara-suara orang Malaysia macam Mary Ann Masilamani, Rubia Lupis, Ronnie Atkinson, and lagu-lagu yang telah dinyanyi dalam VCD itu semua dinyanyi oleh anak-anak orang Malaysia. Tak ada benda suara daripada orang Mat Saleh dari luar, ya. Semua buatan Malaysia. So bila kita guna modul ni dengan 5 langkah. Nombor 1 dia kata jangan buka buku. You ambil VCD pasang saja dalam DVD player, VCD player, laptop, komputer. Dia compatible. Dia terus mula A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Dia punya huruf semua keluar satu-satu. Lagu. Lepas tu dia pergi satu-satu. Pusing datang besar-besar kaca TV. A, B. Dia kenalkan huruf dulu. Anak tu lari situ ke lari sini ke kayu bicycle semua tak apa. Kasih pasang jalan. Nombor 2 dia masuk terus perbendaharaan kata. A, apple. Orang tu pergi gigi apple. A, X. Kapal tu pergi potong kayu. B, ball. Orang tendang bola. B, book. Macam tu buku buka. Multimedia lah. Nombor 3 pula ayat. This is my father. This is my mother. So dia mula lagu, huruf, perbendaharaan kata, lepas tu ayat. Step by step. Pasang seminggu 2 minggu VCD. Lepas tu VCD tutup. Ambil buku, tunjuk buku. Masa tu kita sendiri buat macam orang gila lah. A, B, C, D, E, F, G. Anak mesti mari duduk sebelah. Pasal dah tengok dekat VCD. Cara yang kedua tu buku. Cara yang ketiga, buku pun simpan. Keluarkan flashcard. Kita boleh tunjuk. Benda sama tapi ulang dalam cara yang lain, berbeza. Nombor 4 pula buku tulisan. Dot, 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 line, up writing, down writing, curve writing, pencil control, coloring, ABC, dot, 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 line, semua ada situ. Photostat, buka file. Itu nombor 4. Nombor 5, ujian. So besok bila anak tu sudah 4-5 tahun, sudah tahu baca tulis semua, masa tu kita boleh buat ujian dekat rumah kita sendiri, ujian tadika. Tapi jangan bagi original lah. Photostat saja. So anak kedua, anak ketiga boleh buat dekat rumah. Lepas dah buat, kertas jawapan, tulis nama alamat photostat punya tu, and kirim balik pada pusat bahasa untuk disemak. Ini alamat dia dan letak RM2 wang pos yuran semak lah. Mereka dekat pusat bahasa akan semak dalam masa 2 minggu, hantar balik kertas ujian, datang balik pada rumah. Dah lulus semua pergi buku 2, dah lulus semua 3-3. Last kali setiap seorang anak dalam rumah tu akan dianugerahkan dengan satu sijil tadika. Tahu ya? So maknanya sebelum anak tu dapat sijil tadika dari tadika tu, dia dapatlah sijil tadika dari rumah. Tak payah 3-4 tahun hantar pergi tadika. 1 tahun hantar satu tadika baik punya pun, dia banyak okey punya. Dia pergi sekolah pun macam cikgu kecil. Pasal dah dorong dekat rumah, perhubungan pun sudah rapat dengan ibu bapa. Ini untuk tadika. Yang untuk sekolah rendah cikgu, dari darjah 1 sampai UPSR level. Sekali lagi itu modul semua ada sekejam, lepas tu boleh tengok lah ya. Ini sampai UPSR. Apa yang cikgu mengajar dari darjah 1 sampai darjah 6 sudah masuk dalam sini. Tapi bahasa Inggeris sajalah. Yang tadi punya tu 3, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik. Tapi yang sekolah rendah ni bahasa Inggeris sahaja. Dia ni ada 1500 perbendaharaan kata dari buku 1 sampai buku 10. Untuk komunikasi seharian berapa kita memerlu, boleh ingat ke? 700 only. Sini ada 1500. So sampai kita dorong anak kita boleh mahir. Cikgu Mokhtar mana? Ada ke? Yang sekolah rendah punya? Yang buka yang itu kasih dia tengok sikit, cikgu semua boleh nampak. Yang ini dia ada, bawa sini. Ini semua sampel cikgu, kita bukan yang bagi sampel, kita bagi yang original. Okey, 10 buku. Bila buka, tekan saja butang tengah. Dia buka. Satu buku, satu VCD lah. So VCD ni dia ganti cikgu dalam rumah lah. Berapa kali pun bolehlah dia ulang ya. Dia tak marah punya. Okay. Now, ini buku 10 pula. Mana buku 1? Ya, satu buku, satu VCD. Now, buku 1 ni dia ada dia punya panduan. Macam mana nak gunakan kursus ini dengan cara teratur. Sebelum tu, kata-kata aluan ini telah diberi oleh Profesor Madya, Datuk Muhammad Yunus.
dari Universiti Melaya, Fakulti Pendidikan, penguasaan bahasa dia kata, dalam bidang kemahiran asas kebahasaan, bukan mata pelajaran ya, sebagai bahasa. So pasang saja VCD, dia mulalah pelajaran 1. Dia sebelum tu dia punya panduan ada sini, panduan bagaimana mempelajari kursus ini, arahan penting. Dia ada 5 langkah juga, 1, 2, 3, 4, 5. You buat ini 5 langkah cikgu, anak sudah faham ini 5 langkah, kalau dia sendiri boleh berdikari. So number 1 tu adalah kemahiran bercakap. Jangan buka buku anda, pasang saja VCD, dia terus mula pelajaran 1. Ayam tu berkokor, dia sebut good morning. Lepas tu dia tunggu, anak sebut ke tak sebut itu tak ada penting ya, kita kena sebut good morning. So anak dengar kita sebut, dia ikut juga. Jangan pasang VCD cakap belajarlah, cubur marah tu, macam susah. Ini perempuan cantik ini tak ada dekat buku ya. Di sini dia tulis dalam bahasa Melayu. Ini dalam slide saja. Tapi bahasa Melayu ini VCD tak suara bahasa Melayu, dia suara bahasa Inggeris. Tak faham dia merujuk lah, macam tak payah guna kamus lah ya. So pelajaran 1 senang, good morning, good afternoon, good evening. Anak 4-5 tahun pun boleh sebut ya. Sebelum pergi pelajaran 2 cikgu, setiap pelajaran tu VCD ulang 3 kali, tak payah rewind. Last yang kali ketiga dia ulang tu, dia ada gambar, dia ada perkataan tapi tak ada suara. Masa tu anak tu kena baca kuat. Nah sebelum pergi pelajaran 2 sini kosong, tapi dalam VCD mesti ada lagu atau cerita, selang-selang satu pelajaran. Lirik semua keluar bawah, ini buku dia ada dia punya lirik. So anak boleh imbas balik. Banyak ibu bapa cikgu kata, Encik Jegan, anak saya sudah hafal itu lagu. Dia pergi sekolah, dia duduk dekat kantin, dia nyanyi tahu itu lagu. Dia punya kawan semua mari kumpul depan dia nak dengar dia nyanyi. So he pick up the love of the language. Pelajaran 2, tubuh-tubuh badan, ayat dan soalan. Macam kadang-kadang saya tanya anak-anak, adik ini cakap apa dalam bahasa Melayu? Dia kata muka. Bahasa Inggeris cakap apa? Dia kata fasi, sebutan lari. So sini dia dengar Mary Ann sebut face. So lain kali dia nak guna perkataan face itu, dia tak ragu-ragu, pasal dah cukup dengar, dah cukup sebut. Macam itu dia meningkatlah dia punya perbendaharaan kata. Ayat dan soalan pun ada, what is this? This is my. So kita timbul suasana tu mendengar menyebut dalam rumah kita sendiri. You see what I mean? Banyak ibu bapa kata, sejak mula-mula saya pasang, dia sebut banyak lembut-lembut. Lepas seminggu 2 minggu, dia banyak kuat-kuat cakap, sampai jiran boleh dengar. Jiran pun mari ketuk pintu tanya, puan apa ni anak cakap bahasa Inggeris? Bukan, saya pasang ini modul kasih dia belajar. Oh kasih saya ni anak pun masuk dalam. Bolehlah ujung bulan kutip RM60 ke apa. Tak apa, tak ada jadi masalah. Macam itu cikgu. Nombor 2, nombor 1 kasih dia speaking saja. 1 buku habis, pasang buku 2 kasih speaking. Sampai buku 3 kasih speaking jalan dulu. Lepas itu datang balik buku 1, buat langkah 2. Langkah 2 ini membaca. Masa itu kita cakap sama anak, sayang, kita tak mau pasang VCD ni hari, VCD kita tutup. You tolong ambil itu buku 1, you duduk situ, you baca kuat. Mak nak duduk sini nak dengar you baca sebut. So bila dia baca sebut semua tepat kalau, maknanya bunyi dia okey lah. Nombor 3, menulis. Menulis, latihan sudah ready. Photostat saja, buka file ya. Lepas dia buat latihan tu, kita sendiri boleh semak, pasal belakang ada jawapan yang betul. Ini langkah 3 lah. So nombor 1 bercakap, nombor 2 baca sebut, nombor 3 buat latihan. Nombor 4 buat ejaan, spelling. Ini pun sudah ready. Tepi dengan latihan tu, bagi dia hafal dulu setengah jam. Ejaan ni pasang dekat VCD. Lepas pelajaran 4 tu, last kali kat ujung tu tak ada gambar lah. Masa tu dia sebut satu-satu, morning, depan televisyen dia buat spelling test. Last kali cikgu, penilaian, ujian. Masa tu buku semua simpan, kita keluarkan kertas ujian dan jelas disediakan oleh pusat bahasa untuk semua 10 buku. Maknanya dari buku 1 sampai UPSR sudah ada dalam sini.
So buku satu ni dah habis kalau ujian lah. Photostat buat dekat rumah. Kita pun timbulkan suasana ujian dekat rumah. Tutup televisyen semua. Semua orang senyap. Duduk dalam rumah buat ujian 1 jam. Lepas tu tulis nama halaman. Kirim balik pada pusat bahasa untuk disemak. Kali ini kena letak RM3 wang pos lah. Ini sekolah rendah punya. Dia semak hantar balik. Tapi jangan bagi original. Original tu kekal pada cikgu. Anak kedua, anak ketiga boleh guna. Lepas dia hantar semak, hantar balik. Sini ada report card. Ini report card pun photostat lah. Tulis nama anak atas. Buku satu tarik bila siap. Berapa markah dapat. Mana-mana buku kalau gagal, kali kedua dia ulang tu free. Tak payah bayar RM3. Berapa kali ulang pun tak apa. Tapi biasanya dalam kali pertama dia mesti dapat 70% ke atas. Pasal dah habis buku tu. Macam tu bila masuk buku 7 saja, dia punya ujian cikgu sudah corak UPSR. Walaupun anak belum UPSR lagi. 7, 8, 9, 10. 4 kali dia buat UPSR dalam rumah kita sendiri. Dah habis semua. Last kali setiap seorang tu dianugerah dengan satu sijil juga. You see? So walaupun anak tu baru darjah, bila saya selalu tengok kalau cikgu kan ibu bapa tu memiliki program tu, bila anak baru darjah 1, 3-4 tahun dia dah habis lah semua 10 buku. Masa tu dia baru darjah 4. Tapi tahap bahasa Inggeris dia setakat sampai darjah 6. Dia lagi cepat daripada kawan-kawan dia. So bila kita masuk buku 5, buku 6, buku dah tebal. Karangan, tulisan surat, perbualan, diagram, letter writing, semua dah masuk. Bukan semua buku pun good morning, good afternoon saja. Macam tu boleh buang kat sungai lah kan. Dia meningkat. Baik daripada tak ada lah. Yang penting tu cara teratur supaya anak tu boleh berdikari. So anak tu faham 5 langkah tu. Nombor 1 bercakap. Nombor 2 baca sebut. Nombor 3 buat latihan belakang. Nombor 4 buat spelling. Last buat ujian. You dorong sampai buku 3 anak dah faham, dia sendiri boleh berdikari. Pasal itu dia kata bila dorong anak tu, dorong dengan cara teratur supaya dia boleh berdikari. And 5 minit lagi bahasa Arab. Tak dah lama, sudah habis. Ini khas untuk umat Islam, cikgu. Saya dah melawat lebih kurang 179 lebih sekolah agama dekat kawasan sekolah saja, kawasan Selangor, sekolah agama rendah, sekolah agama integrasi dan juga sekolah agama menengah untuk ustaz-ustazah. And bila diorang tengok program ini, dia banyak tertarik dengan program tu. Pasal sekarang saya dapat tahu bukan saja dekat sekolah agama, tapi dekat sekolah kebangsaan sudah ada lah melalui pengajaran Jacob, betul? Bahasa Arab. So banyak ada cikgu bagi tahu dengan saya, ibu bapa. Dia kata, Encik Jegan, anak saya balik rumah, dia tanya saya pasal bahasa Arab, saya pun kurang mahir juga. Tak berapa cakap. So ini dia akan bantu juga. Dan lagi satu, ini bukan macam dari luar negara. Ini 100% buatan kita sendiri. Dia ada 7 buku, 7 VCD. So suara yang kita rakam tu ustaz daripada Intan dari Malaysia yang belajar dari Jordan. So VCD ni very clear, dia ikut macam multimedia juga. Pelajaran buku 1 ni ada panduan ya. Macam mana nak guna dengan cara teratur. 5 langkah sama macam bahasa Inggeris. Nombor 1, dia kata jangan buka buku lah. Pasang VCD bercakap. Nombor 2 baca sebut. Nombor 3 latihan. Nombor 4 ejaan. Last ujian. So pelajaran 1 bila kita masuk saja VCD tu, dia terus mula cikgu. Macam lif, ya, bah, tah, sah. Dia punya stroke semua banyak cantik, warna merah, senang mau ikut. Bunyi dia pun very clear. Bahasa Melayu terjemahan dalam buku. VCD tak ada bahasa Melayu, ya, semua dalam bahasa Arab saja. Kalau tak faham dia merujuk dalam buku pasal dia ada bahasa Melayu, ya. So bila dah masuk pelajaran 1 ni, sebelum pergi pelajaran yang kedua, latihan sudah disediakan. Photostat saja, jawapan ada kat belakang. Lepas tu sebelum pergi pelajaran yang kedua, sini kosong. Tapi dalam VCD tu mesti ada lagu nasyid ataupun cerita Nabi dalam bahasa Melayu lah, untuk bagi anak tu tenang fikiran. Lepas tu masuk pelajaran 2, dia terus mula dengan tubuh-tubuh badan, ayat dan soalan. Ini baru buku 1. Dah meningkat dah. So macam tu, dia ni jadi macam satu mini library lah dalam rumah kita sendiri.
untuk dorong dengan cara teratur, suasana gembira, 7 teknik keibubapaan tu gabung dengan 5 langkah ada dalam kursus tu. Tak ada masalah, anak boleh berdikari sendiri. So dia pergi tuition, dia balik rumah pun you pasang tunjuk, at least kita boleh buat dekat rumah. Jangan dia dalam bilik darjah. Ini sampai darjah 6 sekolah. Tapi anak yang pergi sekolah menengah tu, kalau dia punya bahasa Arab belum lagi kukuh lagi, boleh dia masih lagi buat. And then juga untuk orang dewasa yang tak berapa mahir dalam bahasa Arab tu, macam kita balik duduk darjah 1 belajar bahasa Arab lah. So lain kali pergi tanah suci tu, nak haj ke nak umrah ke, bolehlah berbual sikit dalam bahasa Arab ya. So itu pun kita pun sambil tu boleh belajar dekat rumah ya, sambil kita dorong. So dengan itu cikgu, saya harap apa yang kita sudah bekerja berkongsi dengan anda ni telah membuka minda sedikit dan bagi tahu macam mana kita boleh mengatasi masalah bahasa dan juga memberi suasana untuk supaya anak tu berminat terlibat dalam bidang pendidikan. Selain daripada itu, adakah apa-apa soalan sebelum kita menutup tirai? Any question cikgu? Ya puan. Apa tu cikgu? Oh, harga. Okey, yes. Rancangan okey. Cikgu, ini kita memiliki program ini cara senang saja. Satu, kredit kad boleh gunalah, mesin kita ada. Lagi satu, kita ada cara bayaran ansuran melalui syarikat tanpa faedah dengan ada faedah. No problem ya. Duit ini hari saya faham, cikgu mesti tak ada bawa banyak duit dalam rusus sekolah. Duit ada dekat rumah, ada dekat bank. Ya, tak ada masalah. Ujung bulan lepas gaji bulan September ni, banking saja dalam Maybank. Lepas tu SMS pada kita. Bulan-bulan pun tak apa. Kalau beli satu, kita bagi 4 kali bayar. Kalau beli 2, kita bagi 7 kali, 8 kali bayar. Tanpa faedah. Kalau ada faedah, ada lagi panjang. No problem ya, terpulanglah. Okey, harga Encik Nagulen. Ini sekolah menengah punya pun ada ya, cikgu advance. Sampai MUET ya. Sampai 1119 TOEFL. Anak sekolah menengah boleh guna yang itu. Ataupun untuk cikgu sendiri nak mahir lagi boleh guna. So kita ada 4 modul. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, bahasa Arab. Okey, harga tadika dulu. Company, school you cannot. Lagi satu cikgu saya nak bagi tahu, hanya untuk ahli koperasi guru-guru Melayu Barat. Kita bekerja sama dengan KGMMB. Kalau cikgu ni ahli dengan KGMMB, boleh beli melalui potongan angkasa. Kalau bukan ahli, kalau ikut syarikat. Okey. Ini tadikah punya cikgu Modul tadikah yang cikgu tanya tadi, semua tiga-tiga bahasa Inggeris, bahasa Melayu dengan matematik itu 699 kalau cash. Kalau bayar 3 kali sebulan 233 lah. Habis. So hujung bulan ni 233 lagi 1 bulan habis. Kalau nak bayar ansuran 6 bulan, harga dia meningkat 100. So hujung bulan bayar 259, lepas tu bulan-bulan RM90 saja banking. Tapi jangka panjang lah 6 bulan. Tapi lain kali kalau bayar cepat kita kasih balik diskaun juga. Tapi 3 bulan atau 6 bulan pun boleh mula. Tapi barang semua orang pun kita bekal ini hari cikgu. Siapa yang memilih kita bekal. Isi borang aja. Yang ini sekolah menengah punya sampai MUET 1150 4 kali boleh bayar tanpa faedah. Kalau nak panjang 9 bulan 110 sebulan 310 ujung bulan banking. Harga jadi RM150 lebih untuk 9 bulan. Lain kali bayar cepat kita pulangkan diskaun. Ya. Yang bahasa Arab pula 999. Ya, 3 kali kalau 333. Bombo. Bulan-bulan 100 kalau 9 bulan. Pembayaran dahulu 249 ujung bulan. Ya, lepas tu 100. Yang sekolah rendah tu yang ini yang banyak cikgu suka beli. Pasal dia sampai UPSR, sampai PMR pun boleh guna. Kalau anak tu masih lemah dalam bahasa Inggeris lah. Dia ni 1048. 4 kali pun boleh bayar. Kalau ansuran 9 bulan 105. Sekaligus free gift ada. Free gift ada. Nah cikgu 1048. Kita buatlah sikit mental calculation. Kalau hantar anak pergi tuition ya, sebulan kena bayar berapa? Agak-agak. Okey, RM50 lah cikgu. Senang kira ya.
1 tahun sudah 600 satu anak. 6 tahun sudah 3.600 satu anak tuition. 6 tahun. Ya. Ini you melabur 1048 saja. Bukan saya cakap jangan hantar tuition. Hantar. Tapi balik rumah pun buatlah lagi. Dia sendiri pun boleh berdikari. And you melabur 1048 bukan satu anak belajar. Semua orang. Satu rumah belajar. Saudara mara datang. Anak jiran boleh ajar tuition dekat rumah cikgu. Charge dia, ikut, dia pun boleh dapat sijil juga. Suruh ibu atau bapa taruh RM3 untuk ujian. Dia punya anak, you pun charge tuition cara teratur. So tak ada masalah. Tapi saya faham ya, 5 jari ni bukan sama panjang lah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Terpulang pada individu ya. Tepuk dada tanya iman. Keperluan memang ada, anak memang ada minat. And masalah sudah wujud. So dia takkan hilang begitu saja. So kalau boleh, dan saya pun dah terang macam mana nak ajar semua. Teknik dia dah bagi tahu. Kebolehan anak tu ada. So kalau dah ada niat, jangan tunggu lagi. Kalau dah fikir semua, ada bincang, ada kat belakang kepala, sekarang dah lihat semua dah timbul depan, tak buat keputusan, dia balik kembali belakang. Lepas tu kita akan tangguh. Kadang-kadang ada cikgu kata, Encik Jegan, you bagi kad lah, saya balik rumah nak bincang suami dulu. Saya kata okey puan, tak apa, you datang balik minggu depan. Minggu depan saya datang, saya tanya macam mana cikgu. Oh, saya balik rumah, saya suami cakap berapa? Saya cakap 1,000 lebih. Dia kata tak apalah, lain kali je. Pasal dia tak nampak apa yang cikgu nampak. Tapi dia nak anak pandai besok. Kalau anak tak pandai besok, dia mesti tanya balik dengan cikgu, apa macam you jaga anak jadi macam ni? Selalu baik buruk mak yang kena. See what I mean? So ini hari mak bayar ke ayah bayar pun tak apa. Dah ada kalau dekat rumah, besok anak pandai, ayah akan kembali balik duit tu. Pasal dia akan tengok anak tu dah ada meningkat di pencara. So ini terpulang pada anda ya. So dengan itu cikgu, saya banyak ucapkan terima kasih. And sekali lagi kalau cikgu-cikgu memang nak tengok lagi, lepas taklimat tu kita boleh berluang sedikit masa. Lepas tu yang nak tu kita isi terus bekal masuk dalam kereta ini hari, balik rumah terus mula. Tapi jangan tunggu ya. Macam orang kata kalau nak pergi 1000 batu, mula dengan langkah pertama. Satu hari kita